rakaman itu dapat digunakan. Baik. Jadi tajuk pembentangan yang diberikan kepada saya pada petang ini adalah apa masalahnya kalau Wahabi, ya. Tajuk ini mungkin semintas lalu agak panas, ya. Kerana apa? Kerana kita tahu isu Wahabi ini adalah satu isu yang sering menjadi perbincangan, pertikaian, bahkan perbalahan, ya, di kalangan umat Islam. Bahkan kebiasaannya, ya, umat Islam tidak gemar kalau dia dilabelkan sebagai berfahaman Wahabi. Di satu pihak, umat Islam yang tak gemar kepada Wahabi. Mereka tak suka dengan fahaman Wahabi. Di satu pihak lagi, walaupun kelihatannya mereka berpegang menyokong manhaj Wahabi, tapi mereka juga tak gemar kalau dipanggil Wahabi. Jadi tentulah untuk masyarakat awam, kita timbul satu persoalan dalam pemikiran kita, apa masalahnya kalau Wahabi ni? Sehingga ada yang menolak Wahabi dan bahkan yang menerima Wahabi pun tak senang kalau dipanggil mereka itu Wahabi. Berbeza misalnya kalau kita mengikut mazhab Syafi'i, kalau orang kata kamu adakah Syafi'i, dengan erti kata pengikut mazhab Syafi'i, kita okey-okey saja. Ataupun kalau rakan-rakan kita daripada India, daripada Pakistan misalnya, kalau mereka ditanya, anta Hanafi, kamu ni bermazhab Hanafi, mereka tak segan mengaku, ya, saya Hanafi. Jadi sepertinya ada masalah dengan yang dikatakan fahaman Wahabi ini, cuma kita nak tahu, ya, apa masalahnya kalau Wahabi, apa masalah sebenar. Jadi untuk menjawab persoalan ini, perlu kita terlebih dahulu memahami beberapa fakta dan menghadami beberapa data. Pertama, apakah makna Wahabi itu sendiri? Ini penting. Kita bincang tajuk apa pun, kita kena define, kita kena takrif terlebih dahulu sesuatu isu yang kita perbincangkan. Dan setelah kita faham apakah makna Wahabi, apakah ciri-ciri Wahabi? Ini juga penting kerana kita tidak mahu salah label. Yang bukan Wahabi, kita labelkan Wahabi, ataupun sebaliknya, yang memang Wahabi, kita tak perasan pun dia itu Wahabi. Kerana kita tidak tahu apakah ciri-ciri Wahabi. Dan yang ini penting untuk menjawab apa masalah, iaitu adakah ciri-ciri ini sesuai dengan ajaran Islam Ahli Sunnati wal Jamaah. Kerana kalau ciri-ciri yang ada pada golongan Wahabi ini sesuai dengan ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, sepatutnya tidak ada masalah. Tak kisahlah dia namakan Wahabi kah, sebab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah pun ada yang dilabelkan Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Asy'ari, Maturidi, ya, Ahlul Hadis, dan sebagainya. Jadi yang nombor 3 inilah sebenarnya yang direct menjawab apa masalahnya dengan Wahabi, iaitu sesuai tak sesuai, ya, ciri-ciri yang ada pada mereka itu dengan ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin elok kita highlight beberapa salah faham tentang menjawab apakah itu Wahabi. Antaranya, ada sebahagian umat Islam memahami istilah Wahabi dengan kefahaman yang singkat dan tidak tepat. Ya, misalnya, ada yang mendakwa Wahabi adalah orang-orang Islam yang tidak membaca kunut subuh. Dia kata, nak kenal Wahabi, hang tengok dia sembahyang subuh lagi, dia baca kunut ke tak? Kalau dia tak baca kunut, camah tu Wahabi lah tu. Yang ini tidak tepat, ya. Kerana umat Islam yang bermazhab Hanafi dan Hambali juga tidak membaca kunut subuh. Dan mereka bukan Wahabi. Jadi kalau kata tanda-tanda Wahabi adalah tak baca kunut subuh, itu tidak tepat. Jadi kalau begitu, adakah maknanya isu kunut subuh ni tak ada kena mengena dengan Wahabi? Ada kalanya masih ada kaitan. Apa kaitan Wahabi dengan isu kunut subuh? Iaitu biasanya Wahabi suka mencari balah. Mencari isu dengan kunut subuh ni sebenarnya isu khilaf, ya. Isu yang mana para ulama berbeza pandangan, sebagaimana yang kita mungkin setelah sedia maklum, sebahagian ulama seperti dalam mazhab Maliki dan Syafi'i berfatwa bahawa sunat, ya, membaca kunut subuh, sementara mazhab seperti mazhab Hanafi dan juga Hambali memfatwakan tidak sunat. Selesai. Tapi kalau Wahabi biasanya dia suka mengisukan.
Misalnya kalau di tempat yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, iaitu membaca kunut subuh itu sunat, biasanya Wahabi suka menaikkan, mengatakan bahawa yang betul adalah baca kunut subuh itu tidak sunat. Bahkan mungkin sampai mengatakan siapa baca kunut subuh itu buat bid'ah. Ini perangai Wahabi. Di tempat yang masyarakat Islam di sana berpegang dengan mazhab Hanafi misalnya, di Pakistan, di India, sebaliknya pula. Mereka pula mewawarkan bahawa sebenarnya pendapat yang kuat adalah membaca kunut subuh. Jadi siapa yang tak baca kunut subuh, dia dah tinggal sunnah Nabi. Jadi ini biasanya ciri-ciri Wahabi berkaitan dengan isu kunut subuh. Tapi kalau semata-mata tidak membaca kunut subuh, belum tentu orang itu adalah Wahabi. Kemudian ada juga yang mengaitkannya dengan kenduri arwah. Kata mereka, Wahabi ini orang yang bila berlaku kematian, dia tidak mahu melakukan kenduri arwah. Ini juga tidak tepat, ya. Kerana tiada di kalangan ulama Islam yang mewajibkan kenduri arwah. Dan mereka bukan Wahabi. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab-kitab Syafi'iyah sendiri, ada cara-cara tertentu yang dilakukan oleh keluarga semati itu dihukum makruh. Bahkan misalnya kalau dijamu orang ramai dengan menggunakan duit yang haram, duit anak yatim dan sebagainya, itu memang haram. Tapi yang menjadi isu tentang kenduri arwah dengan Wahabi ini, dia biasanya bersikap bulldozer, dia pukul rata. Asalkan ini tidak ada di zaman Nabi SAW, maka ia adalah sesat. Sedangkan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka melihat kepada asas hukum. Kalaulah perkumpulan itu ada ciri-ciri yang makruh, maka makruh. Kalau berlakunya perkara yang haram, maka haram. Maka kalau tidak berlaku, hanya berlaku perkara-perkara yang sunat, maka sunat. Tidak rigid, tidak jumud seperti pegangan golongan Wahabi dalam isu kenduri arwah. Saya perhatikan ramai orang yang berfahaman Wahabi ini, dia tak boleh move on. Dia masih stuck dengan isu kenduri arwah. Padahal kita telah terangkan bahawa hukum dalam kenduri arwah ini dia melihat kepada bagaimanakah cara ianya dilakukan. Sebab kenduri arwah ni satu istilah. Istilah ni barangkali merujuk kepada cara begini, maka hukumnya makruh. Barangkali merujuk kepada cara begini, maka hukumnya haram. Barangkali merujuk pada cara begini, maka harus ataupun sunat dan sebagainya. Baik. Kekeliruan yang ketiga adalah istilah salafi. Ada orang kata dia bukan Wahabi, dia salafi. Jadi bahkan golongan yang dilabelkan Wahabi biasanya mereka berkenan kalau mereka dipanggil salafi. Bahkan mungkin mereka sendiri memperkenalkan diri mereka sebagai salafi, bukan Wahabi. Baik. Kena faham istilah salafi, ya. Salafi ini asalnya dinisbahkan kepada salaf. Asalnya tak ada fi tu. Yang ada hanya salaf sahaja. Fi-nya tu tak ada. Jadi fi itu sebenarnya adalah kerana adanya apa yang dikatakan ya nisbah. Tambah huruf ya nisbah, berfungsi dengan pelbagai fungsi, antaranya untuk menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain seperti tempat, keturunan, pegangan, pekerjaan atau ikutan. Tapi dalam konteks salafi ini yang sesuai dengan maknanya adalah menisbahkan kepada pegangan dan ikutan. Maknanya salafi bererti pengikut salaf. Orang yang ikut kepada salaf. Baik. Salaf pun secara umumnya adalah 3 generasi pertama umat Islam. Sebab salaf asal maknanya dahulu. Bila digunakan secara kontekstual, dalam konteks penggunaan umat Islam, merujuk kepada yang dahulu daripada generasi umat Islam, iaitu 3 generasi pertama. Jadi, salafi hakikatnya adalah istilah yang merujuk kepada mereka yang mengikut manhaj, jalan, cara dan pegangan para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan juga tabi'in. Itu makna salafi. Ini berdasarkan testimoni daripada Rasulullah SAW tentang kelebihan 3 kurun pertama ini, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ila akhiril hadis. Ya, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian kurun yang selepas itu dan kurun yang selepas itu. Baik. Oleh itu, hakikatnya dari segi makna, mereka yang mengikut manhaj, syara dan pegangan imam-imam mazhab yang 4 yang masyhur itu adalah salafi. Kalau kita nak betul-betul go on the meaning, maknanya salafi itu siapa? Pengikut
imam-imam mazhab yang 4 mereka adalah salafi. Kenapa? Kerana imam-imam mazhab yang 4 ini semuanya adalah salaf. Ya, daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullahi alaihim ajma'in, mereka semuanya adalah generasi salaf. Maka kalau kita mengikut kepada mereka, of course kalau orang itu berakal, tak akan mampu kita ikut kepada salaf secara melompat. Mesti kita hanya akan mampu ikut kepada seseorang yang hidup di zaman kita. Yang pasti dia itu mengambil daripada orang sebelumnya, bersambung-sambung manhaj, pegangan, cara dan ajaran fatwa mereka itu, sampailah kepada murid-murid, kepada imam-imam mazhab, sampailah kepada imam mazhab, sampailah kepada imam mazhab sudah salaf, sampailah kepada guru pada imam mazhab, sampailah kepada sahabat Nabi, sampailah kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah dari segi teknikal mereka adalah salafi. Kerana mereka memang ikut kepada salaf, buktinya sandaran ilmu mereka itu bersambung-sambung. Adapun mazhab selain pada mazhab yang 4, boleh jadi itu adalah mazhab salaf juga, misalnya mazhab sahabat-sahabat Nabi, mazhab a'immatul mujtahidin di kalangan tabi'in, al-fuqaha us-sab'ah dan sebagainya. Ya, mereka ini adalah generasi salaf, tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala tidak sampai satu pun daripada mazhab mereka secara sempurna kepada kita kecuali 4 mazhab ini. Sesiapa yang berminat nak jadi salafi, pastikan ikut dengan benar salah satu daripada 4 mazhab ini, maka dia adalah salafi. Cuma dari segi praktikal, pengikut manhaj syara dan pegangan mazhab yang 4 ini, mereka tidak guna laqab salafi ini. Mereka lebih kepada nama atau laqab kunyah imam masing-masing atau keturunannya dan sebagainya. Ya. Misalnya, yang mengikut Imam Abu Hanifah, rahimahullah ta'ala, yang mana nama beliau Nu'man bin Thabit, dinisbahkan kepada laqab beliau. Abu Hanifah menjadi Hanafi. Kemudian yang mengikut kepada Imam Malik bin Anas, rahimahullah ta'ala, dinisbahkan kepada nama beliau menjadi Maliki. Yang mengikut kepada Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dinisbahkan kepada gelaran keturunan beliau, maka menjadi Syafi'i. Nama beliau Muhammad. Dan yang mengikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal, boleh dinisbahkan kepada nama ayah atau datuk beliau, akhirnya menjadi Hambali. Rahmatullah alaihim ajma'in. Baik. Jadi kesimpulan dari segi hakikatnya, oleh kerana kesemua imam-imam mazhab yang 4 ini adalah golongan salaf, maka pengikut-pengikut mereka dari segi ketapan makna istilah layak digelar salafi. Jadi kalau kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, mereka mengajak kita supaya berpegang dengan pegangan salaf, dari segi teori kita okey. Bahkan kita telah melakukannya. Tetapi dari segi praktisnya, kita akan dapati yang mereka maksudkan dengan salaf itu sebenarnya bukan salaf. Nanti kita lihat. Baik. Ya, cuma pengikut 4 mazhab ini mereka tidak menggunakan istilah salafi ini, ya. Mereka nisbah kepada imam masing-masing yang mana hakikatnya adalah salaf. Dan dari segi praktikal juga, golongan yang menggunakan gelaran salafi ini sebaliknya adalah mereka yang mengikut manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup sekitar tahun 1115 Hijriyah hingga 1206 Hijriyah. Kalau Masihi pada kurun ke-18 Masihi. Yang kelihatannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni adalah menjadikan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah sebagai rujukan tertinggi mereka dalam memahami ajaran Islam. Kedua-dua tokoh ini bukan salaf. Baik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jelaslah, masih agak baru, relatively dalam 300 tahun kebelakangan ini. Dan Al-Imam Ibn Taymiyah juga, walaupun beliau lebih lama daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau hidup pada kurun ke-8. Tak mungkin beliau salaf. Salaf adalah sahabat Nabi, ataupun salaf adalah sahabat Nabi dan tabi'in. Yang paling masyhur, salaf adalah sahabat Nabi, tabi'in dan juga tabi'in. Bahkan ada sebahagian mengatakan 500 tahun yang pertama selepas kewafatan Nabi SAW masih lagi dianggap salaf. Ambillah mana-mana kayu ukur sekalipun, Al-Imam Ibn Taymiyah bukan salaf. Jadi sepatutnya mereka ini adalah Taimiyin, bukan Salafiyin. Tapi mereka tak menggunakan gelaran Taimiyin ini. Mereka hakikatnya adalah
pengikut kepada fatwa-fatwa cara pegangan Al-Imam Ibn Taimiyah, Taimiyyin ya. Baik, ini kita telah terangkan bahawa kedua-duanya adalah bukan salaf, mengikut at-taqsim az-zamani, dari segi masa mereka bukan salaf, dari segi pegangan juga tidak ikut salaf. Maka secara praktikal, berdasarkan pengakuan sendiri ya, self-proclaim, julukan Salafi ini sebenarnya adalah nama lain bagi Wahabiyin. Jadi macam contohnya ya, pihak keselamatan, counter terrorism mengatakan bahawa ISIS ini berfahaman Salafi jihadi. Ini bagi saya lah secara jujur, ini adalah description yang tidak tepat. Kerana Salafi tidak demikian. Salafi adalah golongan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ikut salaf. Demikian juga jihadi. Jihad itu sebahagian daripada ajaran Islam. Al-jihad baqin ila yaumil qiyamah. Jihad itu kekal sehingga hari kiamat. Tapi tadi tak tepatlah kalau kita kata ISIS ni tidak ikut ajaran Islam. Macam mana yang tidak ikut ajaran Islam ni Salafi? Macam mana yang tidak ikut ajaran Islam ni jihadi? Mereka dari segi ketepatannya adalah Wahabi Irhabi. Mereka berfahaman Wahabi dan irhab, ada elemen keganasan, terorisme. Tapi ialah mungkin sebab orang Barat sudah gunakan istilah Salafi jihadi, maka pihak keselamatan negara kita juga terikut-ikut dengan istilah tersebut. Tetapi kalau saya ada kemampuan untuk merubahnya, saya bagi tahu kepada mereka jangan guna istilah Salafi jihadi, itu tidak tepat. Yang tepat adalah ISIS berfahaman Wahabi Irhabi. Baik. Now, siapakah Wahabi? Hak ni soalan yang popular ya. Kadang-kadang saya dapati tengok dalam Facebook, dalam mana-mana, bila orang berbincang isu Wahabi, panjang dah ya. Dah sampai 2-3 kajang lah kita kata perbincangan tu. Tahu masuk satu hamba Allah, Wahabi tu siapa? Siapa Wahabi? Wahabi tu apa? Tanya soalan basic balik. Soalan Wahabi 1.0 balik. Padahal kalau dia mau ambil tahu, dia boleh ambil tahu tentang siapakah Wahabi. Baik. Istilah Wahabi ini juga mengandungi ya nisbah di hujungnya tu. Sama macam Salafi. Asalnya Salaf jadi Salafi. Asalnya Wahhab jadi Wahabi. Yang membawa maksud pengikut Wahhab. Iaitu kadang-kadang kat Malaysia orang panggil anak Pak Wahab ya. Sebenarnya Wahabi ini masih ada ya nisbah di hujung itu. Jadi yang dimaksudkan dengan istilah Wahabi adalah yang mengikut manhaj, pegangan dan fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi rupanya kalau kita tengok kenyataan ni, pengasas gerakan Wahabi adalah Muhammad. Adapun Abdul Wahab adalah ayah beliau. Adapun ayah beliau iaitu Syekh Abdul Wahab berbeza manhaj dengan anak beliau Muhammad. Namun adalah satu kebiasaan untuk dinisbahkan pengikut seseorang kepada nama ayah, datuk atau keturunan seseorang. Kan kita dah lihat tadi Syafi'i, padahal nama pengasas Muhammad. Tidak dikatakan saya bermazhab Muhammadi. Hambali, padahal nama pengasas Ahmad. Tidak dikatakan saya Ahmadi. Jadi ini biasa. Tapi benda biasa macam ni pun Wahabi menjadikannya sebagai alasan untuk mengalih perhatian. Kata dia, Ustaz, kami pun tolak Wahabi juga pasal mereka ni adalah golongan yang sesat. Mereka ni golongan yang mengkafirkan umat Islam. Kami pun tolak Wahabi. Jadi kita jangan terperanjat ya, kalau mereka itu berpegang seperti pegangan Wahabi, tetapi mereka juga mendakwa mereka menolak Wahabi. Mereka cuba putar belit dekat sini. Yang mereka maksudkan tolak Wahabi adalah mereka menolak Abdul Wahab bin Rustum. Ya. Abdul Wahab bin Rustum ni dia adalah Khawarij. Dia mengkafirkan umat Islam. Ya, kan kita tahu pegangan Khawarij ni dia keras. Ya. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, orang Islam yang buat dosa besar, dia fasik. Tapi kalau bagi Khawarij, bila dah buat dosa besar, itu jadi kafir. Kemudian, Abdul Wahab bin Rustum ni sebagai Khawarij, itulah ciri Khawarij, dia memberontak terhadap pemerintah umat Islam. Dia lawan kerajaan Islam. Dan memang nama dia Abdul Wahab. Abdul Wahab bin Rustum. Jadi sesuailah kalau pengikutnya itu Wahabi. Adapun kami yang dituduh Wahabi, kata dia, kami bukan Khawarij kerana kami tidak mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa. Kami sama seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang buat dosa baru fasik, kecuali kalau dia menghalalkan. Setakat dia minum arak, dia belum
kafir. Tapi kalau dia kata arak tidak haram, itu lain. Dan kata mereka, kami tidak memberontak terhadap pemerintah umat Islam. Dan nama pengasas fahaman kami ini adalah Abdul Wahab. Jadi nama pengasas gerakan kami adalah Muhammad. Abdul Wahab itu hanya nama bapa beliau, bukannya beliau itu nama Abdul Wahab. Jadi kalau begitu sepatutnya kami ini adalah Muhammadi, bukannya Wahabi. Ini semua adalah cara Wahabi cuba memperbodohkan akal umat Islam. Pertama, kata dia bukan Khawarij. Sebab Khawarij ini mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa. Jadi Wahabi lebih parah lagi. Ciri-ciri Khawarij yang ada pada Wahabi bukan setakat buat dosa. Yang tak buat dosa pun dikafirkan. Yang bertawasul dengan Nabi SAW itu tidak dosa. Itu Nabi SAW yang ajar. Itu amalan para sahabat. Itu amalan para ulama. Lebih teruk daripada Khawarij yang mengkafirkan orang Islam melakukan dosa besar. Wahabi mengkafirkan orang Islam yang melakukan perkara yang diperintah oleh Nabi SAW. Kemudian dakwaan kononnya mereka tidak memberontak terhadap pemerintah umat Islam itu hanya sekarang. Setelah mereka ada pengaruh pada kerajaan-kerajaan tertentu, maka mereka tidak melihat kepentingan untuk memberontak. Itu pun kalau kita lihat golongan ISIS yang berfahaman Wahabi, mereka masih memberontak melawan kerajaan-kerajaan umat Islam. Kemudian pada peringkat awal kenaikan gerakan Wahabi ini memang mereka melawan Khilafah Utsmaniyah. Mereka berperang dengan tentera-tentera kerajaan Islam sehingga mereka berjaya menawan Makkah dan Madinah, sehingga khalifah pada ketika itu terpaksa menghantar tentera-tentera Islam daripada Mesir untuk mengambil semula tanah suci Makkah dan tanah suci Madinah. Jadi ini adalah penyelewengan fakta oleh golongan Wahabi, jangan terpedaya. Mungkin sebahagian pernah lihat jadual ini. Dan yang nombor 3 itulah yang paling kelakar. Ada pula oleh kerana nama dia Muhammad tak mungkin mereka itu Wahabi. Ini kan biasa kita dah terangkan. Nama Muhammad bin Idris rahimahullah, pengikutnya dipanggil Syafi'i. Nama Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pengikutnya dipanggil Hambali. Dan memang Muhammad bin Abdul Wahab ni sebagaimana biasa orang Arab, dia kadang panggil Abu. Abu apa? Pak siapa? Dan kadang dia panggil Ibn, anak siapa. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ni dia oleh kerana bapa dia orang alim, ulama, maka tentulah dinisbah pada nama bapa. Ibn Abdul Wahab. Ibn anak Pak Wahab, anak Pak Wahab. Akhirnya pengikut dia jadi pengikut pada anak Pak Wahab. Itu jadi Wahabi. Jadi tak perlu dipersoalkan sebenarnya. Yang penting nak lihat ciri-ciri Wahabi. Pertama, dia cenderung memahami dalil Quran dan hadis secara zahir. Tetapi zahirnya itu zahir melulu. Memang pada ayat Quran dan hadis-hadis yang tertentu memang dia fahami dengan makna zahir, bahkan itu yang asal. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal kita memahami percakapan itu dengan makna yang hakiki, makna yang zahir. Tapi mereka melulu tempat yang tidak sepatutnya difahami secara zahir juga mereka faham secara zahir, lalu membawa mereka keliru makna tauhid dan syirik, membawa mereka keliru tentang sunnah dan bid'ah, membawa mereka keliru tentang mazhab dan taklid, membawa mereka keliru tentang jihad. Membunuh orang Islam dianggap sebagai jihad. Tidak konsisten mengikut ijma'. Ini salah satu ciri Wahabi. Kalau ijma' itu selari dengan pegangan dia, akan dikata hadza ma ajma'a alaihil ummah. Inilah salah satu perkara yang umat Islam dah ijma'. Tapi kalau ijma' itu tak sesuai dengan pegangan dia, dia tidak hiraukan ijma' tersebut, dan lain-lain lagi. Fokus pada isu mazhab dan taklid, nanti kita lihat. Saya tak pasti saya terangkan atau tidak dalam slide. Dan kalau tak ada, nanti kita patah balik kepada mazhab dan taklid ni penting, kerana di sinilah golongan Wahabi menimbulkan kekeliruan seolah-olahnya pengikut mazhab tu tak ikut Quran hadis. Kalau nak ikut Quran hadis, jangan ikut mazhab, ikut Wahabi. Ini perlu diterangkan. Semua saya tak ingat adakah dalam slide ni saya perdetailkan atau tidak. Kita akan lihat. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Oleh kerana mereka melulu dalam memahami dalil secara zahir, maka menatijahkan mereka itu keliru makna tauhid dan syirik. Mereka keliru dengan zahir ayat Quran dan hadis yang menyuruh berpegang kepada Quran dan sunnah, sehingga mereka menolak akal.
memang betul lah kita kena pegang pada Quran dan Sunnah. Tapi Quran dan Sunnah menyuruh kita menggunakan akal, bahkan mengkritik golongan yang tidak gunakan akal. Tapi mereka atas nama Quran dan Sunnah, dia kata tak boleh guna akal. Ustaz engkau ni banyak guna akal. Yalah, memang Quran dan hadis suruh guna akal. Mereka keliru dengan zahir suruhan meminta kepada Allah Subhanahu Taala. Ini memang betul. Bahkan kita setiap hari baca Fatihah pun kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan Dikau kami sembah dan hanya akan Dikau kami meminta pertolongan. Itu memang betul. Tapi mereka ke tahap mensyirikkan amalan meminta tolong kepada makhluk. Yang hakikatnya hanya usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar itu tidak jadi syirik. Yang jadi syirik itu adalah menuhankan selain daripada Allah. Tapi mereka keliru di situ. Natijahnya serius. Umat Islam yang bertauhid dituduh syirik, lalu dihalalkan darah. Mereka keliru dengan zahir ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang ada kesamaran dari segi apa makna sebenar. Dan mereka keliru cara berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ini, sehingga mereka menisbatkan, menetapkan kepada Allah Subhanahu Taala perkara-perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu Taala. Disebut sebagai pendekatan tashbih, menyerupakan Allah Ta'ala seperti makhluk, ataupun tajsim, menganggap Allah Ta'ala itu seperti jisim, sesuatu yang mengambil tempat dan ruang. Baik. Jadi dalam bab akidah ini, ada berlaku pertembungan antara umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi dalam pengajian dan juga kefahaman Tauhid. Umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah mengambil pendekatan Tauhid sifat 20, sementara golongan Wahabi berpegang dengan konsep Tauhid 3. Baik, fakta dahulu. Kedua-dua sistem pengajian Tauhid ini ialah, iaitu Tauhid sifat 20 dan Tauhid 3 adalah perkara bid'ah, perkara baharu. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Kerana kadang-kadang kawan-kawan yang berfahaman Wahabi, dia kata jangan belajar sifat 20, itu tak ada zaman Nabi. Sifat 20 ni bid'ah. Okey, fine, memang. Tapi kamu nak ajak kita mengaji apa kalau begitu? Tauhid 3 kata dia. Tauhid 3 pun bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW, para sahabat diajar Tauhid itu ada namanya rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat. Oh, memang tak ada kata dia. Tapi ini kefahaman daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Begitulah Tauhid sifat 20. Kefahaman daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi semata-mata kerana penyusunan itu bid'ah, tidak menjadikan perkara itu bermasalah. Misalnya, ilmu tajwid sebagaimana yang kita pelajari sekarang. Mana ada sahabat Nabi belajar ini adalah ikhfa, ini adalah izhar, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini mad asli, mad arid li sukun dan sebagainya, tak ada. Tapi tajwid ada. Membaca Al-Quran dengan elok sebutan panjang pendeknya itu memang berlaku di zaman sahabat. Demikian ilmu hadis juga bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW, bahkan di zaman sahabat, ilmu hadis itu dikelaskan sebagai mutawatir dan ahad, ada yang dinamakan masyhur, dikelaskan sahih dan dhaif, ada yang dinamakan hasan, ada yang dikatakan terputus, munqati', ada mu'dal, ada mursal dan sebagainya. Ini semua istilah-istilah yang bid'ah. Tapi tidak menjadikan ilmu hadis itu salah. Bahkan ilmu hadis itu adalah ilmu yang menjadi benteng memastikan autentisiti apa yang dinisbahkan kepada Nabi SAW itu disiasat, disemak, dikaji, dinilai. Maka bid'ah pada kaedah penyusunan semata-mata tidak menjadikan baik Tauhid sifat 20 maupun Tauhid 3 bercanggah dengan syarak. Semata-mata kerana penyusunan terbaru belum pasti. Yang penting adalah, adakah isi kandungannya? Isi kandungan Tauhid sifat 20 itu selari atau bercanggah dengan syarak? Isi kandungan Tauhid 3 itu selari atau bercanggah dengan syarak? Itu yang kita nak tahu. Baik. Saya pernah ditanya, a few years back lah, mungkin dalam 4-5 tahun yang lalu, ketika saya membuat satu perbentangan di hometown saya, di Kuala Terengganu. Saya pun sekarang berada di Kuala Terengganu. Sebab itu background ni, kalau siapa yang biasa ikut kuliah-kuliah saya, background ni berbeza daripada background yang saya biasa lakukan live saya. Kerana ini background di bilik hotel. Saya check in di sebuah hotel di Kuala Terengganu dan live dari sini. Dan a few years back, masa itu saya buat pembentangan secara fizikal di sebuah masjid. Selesai pembentangan saya, datang 3 keping soalan bertulis. Satu dalam bahasa Melayu, Rumi. Yang kedua dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi. Dan yang ketiga dalam bahasa Arab. Jadi saya terlintas dalam hati saya, mungkin
ketiga-tiga soalan ni sebenarnya ditanya oleh orang yang sama. Mungkin dia nak tahu Ustaz Angku ni pandai ke baca Jawi. Maka dia ajukan soalan dalam tulisan Jawi. Ustaz Angku ni faham ke bahasa Arab. Jadi dia ajukan soalan dalam bahasa Arab. Tapi memang betul ya. Sangkaan saya itu memang betul sebab yang bertanya soalan itu dia ada WhatsApp saya. So saya tanya ni siapa? Saya tak simpan nombor ni. Dia tanya besok Ustaz program di mana? So saya maklumkanlah saya program di Uniza. Saya kata besok jemput hadir. So siapa ni? Dia kata saya lah Ustaz yang tanya 3 soalan tadi. Tapi kata dia alhamdulillah dia boleh terima penerangan yang saya terangkan. Antara soalan yang ditanya itu yang dalam tulisan Rumi bahasa Melayu adalah kata dia, Ustaz, betul tak salafus soleh menolak sifat 20? Itu soalan dia. Betul atau tidak salafus soleh menolak sifat 20? Jadi saya jawab mustahil. Tak mungkin salafus soleh menolak sifat 20. Kalau kamu katakan salafus soleh tidak belajar akidah, tidak memahami akidah, menggunakan sistem pengajian sifat 20, yang itu betul. Itu kita tidak nafikan. Ya? Sahabat Nabi tidak faham akidah dengan belajar sifat 20. Tapi kalau kamu katakan salafus soleh menolak sifat 20, mustahil. Kerana isi kandungan sifat 20 itulah pegangan salafus soleh. Tak mungkin mereka tolak. Misalnya, pertama daripada sifat 20 adalah sifat wujud. Takkanlah salafus soleh menolak wujudnya Allah Ta'ala. Tak mungkin salafus soleh mengatakan Allah tidak wujud. Yang kedua adalah qidam. Yang ini Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan. Tidak seperti makhluk. Makhluk ia wujud, tapi wujudnya selepas tidak wujud. Allah tidak demikian. Wujud Allah tidak pernah didahului oleh tiada. Adakah salafus soleh berpegang bahawa Allah Ta'ala satu masa dahulu tidak wujud? Setelah Allah tidak wujud, kemudian baru Allah diwujudkan? Kerana mewujudkan diri sendiri tak mungkin. Tak ada salafus soleh yang berpegang demikian. Hanya orang kafir yang berpegang begitu. Baqa Allah Ta'ala, wujud Allah tidak diakhiri oleh tiada. Allah kekal, tidak binasa. Adakah salafus soleh menolak baqa? Berarti salafus soleh mengatakan Allah satu masa akan binasa? Tidak mungkin. Jadi bilang satu persatu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Allah Ta'ala tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah. Adakah salafus soleh berpegang bahawa Allah seperti makhluk juga? Atau makhluk pun sebenarnya seperti Allah juga? Tak mungkin. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain. Adakah salafus soleh berpegang bahawa Allah Ta'ala sebenarnya berhajat kepada makhluk? Tidak mungkin. Jadi kalau kita bilang satu persatu, sifat 20 itu tak tergambarkan oleh akal fikiran yang sihat bahawa salafus soleh menolak sifat 20. Kerana menolak sifat 20 itu membawa orang itu menjadi kafir. Wa'liyadzubillah. Takkanlah salafus soleh buat demikian, tak mungkin. Tinggal lagi, salafus soleh tidak menyusun kefahaman mereka itu sebagai satu sistem sebagaimana yang disusun oleh ulama Asy'ariyah, ulama Maturidiyah, maka penyusunan ilmu itu biasa. Usul fiqh disusun kemudian. Sedangkan sahabat Nabi ketika beristihad sudah ada usul yang mereka pegang. Ilmu hadis disusun kemudian. Sedangkan para sahabat ketika mendengar satu riwayat, mereka ada teknik. Mereka ada sikap sendiri terhadap perawi. Menilai perawi itu boleh dipercayai atau tidak. Jadi penyusunan ilmu yang datang kemudian tidak menjejaskan isinya. Yang kita tak mahu kalau isinya juga bercanggah dengan syarak. Baik. Ada orang mendakwa. Tak payah kecoh-kecoh lah Ustaz, sifat 20 ke, tauhid 3 ke. Ini hanya perbezaan dari segi metod saja, tak perlu dibesarkan. Ini hanya jalan yang berbeza, tapi tujuan sama. Ya, sama-sama nak kenal Allah Ta'ala. Ya, ini adalah dakwaan yang tidak benar. Mereka yang mendakwa sebegini mungkin tak jujur atau tak faham. Kerana perbezaan antara tauhid sifat 20 dan tauhid 3 bukan sekadar metod. Dia membawa kepada perbezaan isi juga. Pegangannya bercanggah antara satu sama lain. Secara ringkas, kalau tauhid sifat 20, ada juga yang dikatakan tauhid 3. Dan dia disebut dalam sifat wahdaniyah. Dibagi kepada 3, iaitu wahdaniyatul zat, mengesakan Allah pada zat, wahdaniyatul sifat, mengesakan Allah pada sifat, dan wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wahdaniyatul zat, secara ringkasnya kita menafikan adanya zat Allah Ta'ala ni tersusun daripada komponen-komponen yang pelbagai. Maknanya juzuk-juzuk ni bercantum, jadilah Allah Ta'ala. Ini dinafikan, tidak. Ini namanya menafikan kamu tasil. Tapi istilah tu tak penting lah. Yang penting kita faham. Dan tidak ada zat yang lain daripada Allah, tetapi sama seperti Allah Ta'ala. Jadi ini juga dinafikan.
Wahdaniyatus sifat menafikan bahawa Allah Ta'ala mempunyai dua sifat yang sama, dua kudrah, dua iradah, dua ilmu dan sebagainya. Makhluk ya ada kudrah yang pelbagai, kudrah ketika kecil, kudrah ketika tua, ilmu ketika jahil, ilmu ketika alim, itu kan berbeza. Itu dinafikan daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Kalau ada pun persamaan dari segi sebutan, itu hanya persamaan lafaz. Misalnya ada sifat sama pada Allah Ta'ala. Ada sifat sama pendengaran pada manusia. Tapi hakikat makna sama pada Allah tidak sama dengan hakikat makna sama pada manusia. Itu tak ada, yang bersifat seperti Allah itu tidak ada. Dan wahdaniyatul af'al, iaitu menafikan ada selain daripada Allah yang berbuat seperti perbuatan Allah. Maknanya yakni taksir, ya, memberi bekas atau memberi kesan hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Walaupun zahirnya manusia itu yang menumbuk seseorang yang lain, tapi hakikatnya yang mendatangkan rasa sakit itu adalah Allah, bukan tumbukan itu. Seorang itu misalnya menikam orang lain, hakikatnya yang melukakan itu bukan pisau, bukan orang yang menggerakkan pisau, tapi hakikat yang melukakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang ada, tidak ada yang tiada hidup, tiada yang mati, tiada yang dapat rezeki, tiada yang sakit, tiada yang sembuh, melainkan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ya, ini sebenarnya ada persamaan ya dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini pada peringkat asasnya sama seperti wahdaniyatul af'al. Yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan, yang memberi rezeki, semua Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Baik. Kemudian Imam Ibn Taimiyah, beliau bukan Wahabi ya. Kalau orang tanya Imam Ibn Taimiyah adakah dia Wahabi? Bukan. Tak mungkin beliau Wahabi. Beliau hidup ratusan tahun sebelum daripada gerakan Wahabi diwujudkan. Cuma kaitan beliau dengan Wahabi adalah beliau idola kepada golongan Wahabi. Itu kaitan. Kerana itulah kalau bincang Wahabi, biasa naik nama Imam Ibn Taimiyah bukan kerana beliau itu Wahabi, tetapi kerana beliau menjadi idola, tokoh ikutan golongan Wahabi. Beliau membahagikan tauhid menjadi tiga, maka Wahabi ikut. Pertama, tauhid rububiyah. Kedua, tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Ini yang katakan tauhid tiga versi Imam Ibn Taimiyah. Kalau dari segi tauhid rububiyah, iaitu asasnya pengakuan bahawa yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur langit dan bumi serta segala isinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang mengadakan, yang mentiadakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi penyakit, yang menyembuhkan, yang memberi rezeki dan segala-galanya hanya Allah. Ini kan sesuai dengan tauhid wahdaniyatul af'al, dengan tauhid ahli sunnah wal jamaah. Makanya yang seperti ini kita tidak tolak. Bukan berarti kata kita tolak Wahabi, kita tolak segala-galanya. Hanya yang bercanggah dengan ajaran Quran, yang bercanggah dengan hadis, ijma' dan sebagainya yang ditolak. Yang seperti ini haram kita tolak. Bahkan wajib kita terima. Cuma masalah timbul di sini. Menurut Imam Ibn Taimiyah, demikian menurut Wahabi, tauhid rububiyah ini diyakini oleh semua orang, termasuk oleh orang-orang musyrikin, penyembah-penyembah berhala pun ada tauhid rububiyah. Yang ini kita tolak. Kerana tak mungkin orang musyrik bertauhid walaupun dengan tauhid rububiyah. Ini salah faham terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ada beberapa ayat Quran seperti ini, antaranya firman Allah Taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalaulah kamu tanya kepada mereka, yakni orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan siapakah yang memusingkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrik akan menjawab Allah. Jadi kata Al-Imam Ibn Taimiyah dan mereka yang mengikut beliau, itulah bukti orang musyrik juga bertauhid. Tapi tauhid rububiyah lah, tauhid sebagai yang menciptakan. Sebab itulah bila ditanya mereka jawab Allah. Sedangkan di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak. Tak mungkin orang musyrik bertauhid. Itu hanya bukti bahawa orang musyrik di dalam kesyirikan mereka sebenarnya tidak ada hujah dan dalil. Sebab di hujung ayat kan disebut fa'anna yu'fakun. Maka selepas itu ke mana pula mereka dipalingkan, yakni kepada kesyirikan. Dalam keadaan mereka tahu mereka tidak ada hujah. Memang tidak ada hujah, mereka sembah berhala. Berhala ini kan adalah patung-patung yang dibuat daripada kayu, daripada batu dan sebagainya. Jadi mereka tahu kalau masa mereka lahir ke dunia ini,
langit dan bumi sudah ada. Matahari dan bulan sudah berfungsi. Kemudian bila mereka sudah dewasa, mereka buat patung, mereka sembah. Jadi kalau ditanya adakah patung ini yang menciptakan langit dan bumi, mereka tak mungkin akan jawab ya. Mereka tahu itu tak logik. Jadi nak tak nak mereka akan terpaksa mengaku kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi tidak berarti mereka mentauhidkan Allah. Sekadar mengaku Allah menciptakan langit dan bumi belum menghilangkan lagi kesyirikan. Mereka masih mensyirikkan Allah. Mereka masih menganggap berhala-berhala mereka itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Buktinya misalnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman menceritakan kata-kata orang musyrikin, orang musyrik kepada Nabi Hud alaihi salam, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apalah wahai Hud, melainkan kami nak bagi tahu kamu ni dah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi di sisi orang musyrik sebenarnya mereka menganggap berhala mereka itu boleh mendatangkan penyakit, boleh menyembuhkan penyakit, boleh memberi rezeki dan sebagainya, maka disembah. Maka mendakwa orang musyrik bertauhid dengan tauhid rububiyah itu adalah satu bid'ah. Bid'ah yang sayyi'ah, makanya ditolak. Baik. Tauhid uluhiyah iaitu pelaksanaan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibn Taimiyah menerangkan al-ilahul haq, ya Tuhan yang sebenar. Itu adalah Tuhan yang berhak disembah, sedangkan tauhid adalah beribadah kepada Allah semata-mata tanpa mempersekutukannya. Ini betul. Betul. Mana boleh kita sembah lain daripada Allah. Tinggal lagi, ini ada masalah. Atas nama tauhid uluhiyah, ya, tawasul, tabarruk dan anggap menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau kita nak perincikan satu persatu, tak sempat untuk kita menerangkan lebih daripada apa yang kita nak terangkan ini, maka saya ringkaskan begini. Tawassul. Tawassala ya tawassalu tawassulan. Itu kita mengambil sesuatu itu sebagai wasilah kepada sesuatu yang lain. Kita mengambil sesuatu sebagai wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau begitu boleh jadi dengan amal soleh, boleh jadi dengan Al-Quran, boleh jadi dengan sembahyang, boleh jadi dengan orang soleh. Jadi mereka ada yang menolak tawasul dengan orang soleh kerana bagi dia tawasul dengan orang soleh ini menjadikan makhluk sebagai perantaraan. Itu syirik kata dia. Dan ini jelas is unsustainable. Ini pegangan kebanyakannya adalah Wahabi yang jahil-jahil lah. Wahabi yang mengaji saya lihat mereka tidak berpegang begitu. Yang jahil mereka kata apa nak tawasul dengan makhluk? Itu syirik. Tidakkah golongan Wahabi membenarkan tawasul dengan amal soleh? Maknanya satu orang buat amal soleh, bila berdoa dia sebut, ya Allah ya Tuhanku, suatu masa dahulu aku pernah buat begini, kalau itu amal soleh di sisimu, ya Allah, maka kau sembuhkanlah penyakitku. Itu tak apa, kata Wahabi. Amal soleh juga makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu, maknanya kita ni makhluk. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu amalkan. Mana amal kita soleh ataupun tidak, itu makhluk Allah. Kenapa boleh tawasul dengan satu makhluk, tak boleh tawasul dengan makhluk yang lain? Maka Wahabi yang mengaji, bahasanya dia tidak begitu. Dia akan kata tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, itu jelas tidak ada masalah. Misalnya kita jumpa orang soleh, kita minta dia doakan kita, itu boleh. Tapi kalau kita tawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, tak boleh. Maknanya tawasul dengan Nabi dah tak boleh. Tawasul dengan wali-wali Allah yang telah meninggal dunia, itu syirik. Maka pelik. Kalau ada yang tak kata syirik lah, ya. Ada Wahabi yang dia kata tawasul dengan orang mati itu khilaf. Itu yang dah ringan lah tu. Yang masih tak lembut lagi, mereka kata itu haram. Yang paling keras dia kata itu syirik. Yang syirik tak mungkin. Kerana syirik ini adalah menuhankan selain daripada Allah. Itu syirik. Kalau kamu kata tawasul dengan orang mati itu ialah syirik, berarti tawasul dengan orang mati adalah menuhankan orang mati. Kalau tawasul dengan orang mati itu menuhankan orang mati, berarti tawasul dengan orang hidup menuhankan orang hidup. Menuhankan orang hidup juga syirik. Kenapa kamu benarkan tawasul dengan orang hidup tapi mensyirikkan tawasul dengan orang mati? Tidak ada justifikasi. Bahkan kalau kita lihat
tawasul ini kan kerana kesolehan, kebaikan orang yang kita bertawasul dengannya. Sama juga tawasul dengan amal. Kita kan tawasul dengan amal soleh. Kita tak tawasul dengan amal-amalan buruk kita. Kita tak bertawasul, ya Allah dulu aku ada mencuri, kalaulah itu satu amalan, tak ada. Kita tawasul dengan amal soleh. Ya Allah dulu aku ada bantu orang miskin, aku ada bantu anak yatim. Itu tawasul dengan amal soleh. Demikian kita tawasul dengan manusia-manusia yang soleh. Maka kesolehan mereka itu adalah satu kemuliaan di sisi Allah, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Kita tawasul dengan Nabi SAW misalnya kerana kemuliaan Nabi. Tak mungkin kita katakan Nabi SAW hanya mulia ketika baginda masih hidup dan tidak lagi mulia selepas baginda wafat. Tidak akan demikian. Maka tidak ada satu justifikasi pun. Mereka taksub kepada fatwa Imam Ibn Taimiyah. Itu yang bahaya. Mereka kata kepada kita jangan taksub dengan ulama, dengan taksub dengan mazhab. Tapi Wahabi yang paling taksub sebenarnya. Mereka taksub dengan Imam Ibn Taimiyah. Jelas-jelas fatwa ini bercanggah. Tabarruk lagilah tidak boleh ditolak. Tabarruk itu kan ambil berkat. Ambil berkat mana ambil satu kebaikan. Ambil kebaikan daripada makhluk tidak syirik. Mereka hanya nak kebaikan daripada makanan boleh, maka kebaikan daripada penadol boleh. Tapi kalau kebaikan daripada capal Nabi itu syirik. Apa bezanya? Semuanya makhluk. Yang mendatangkan kebaikan adalah Allah. Oh, itu dah ada kajian sains. Oh, kajian sains itu adakah menjadikan itu hakikat? Masih lagi asbab. Makan penadol hilang pening masih lagi asbab. Tak boleh hakikat. Makan nasi kenyang itu masih lagi asbab, bukan hakikat. Kamu memegang ucapan Nabi dapat satu kebaikan, itu juga asbab, bukan hakikat. Hakikat yang bagi kebaikan adalah Allah. Jadi tabaruk jelas misalnya di dalam Al-Quran bagaimana seorang Rasul iaitu Nabi Yaqub alaihissalam mengambil berkat kebaikan daripada baju seorang Rasul yang lain iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Diusap ke muka Nabi Yaqub sembuh daripada masalah mata yang sedang dihidapi. Sedangkan yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Apa perlunya diusap dengan baju Nabi Yusuf AS? Itu namanya tabarruk. Itu namanya ambil berkat. Bahkan ini dilakukan oleh para sahabat. Ia tabarrukun mengambil berkat daripada air wuduk Nabi SAW. Nabi kalaulah syirik ambil berkat, tentulah Nabi larang. Jangan, ini syirik. Jadi Wahabi kata ikut sunnah Nabi. Nabi pun tak larang orang ambil berkat daripada air wuduk baginda. Bahkan lebih daripada itu lagi, macam-macam orang ambil berkat daripada Nabi SAW. Pakaian Nabi dan sebagainya. Nabi tidak pernah melarang. Kemudian istighasah ini minta tolong. Aghatha yu'isu menolong. Ghaus pertolongan. Istaghatha yastaghisu minta tolong. Istighasah itu perbuatan meminta tolong. Maka istighasah ini ada tempat yang sepakat antara Wahabi dan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Wahabi kata bagus, bagi Ahli Sunnah wal Jamaah pun itulah hakikat. Ahli-ahli sufi dia nak kejar yang itulah. Pergantungan total kepada Allah kalau boleh. Tak bawa lagi dia memandang kepada asbab. Tetapi minta tolong kepada makhluk sepakat juga antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi, iaitu ada yang boleh, tidak haram, dan ada yang tak boleh, syirik. Minta tolong kepada makhluk ada dua. Satu boleh, silakan. Satu lagi syirik. Cuma bezanya, di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, minta tolong yang boleh adalah minta tolong atas jalan asbab. Kita minta tolong kepada makhluk dengan keyakinan bahawa hanya Allah Ta'ala yang memberi. Makhluk sebenarnya tidak boleh beri apa-apa, itu tidak syirik. Tapi kalau kita minta tolong kepada makhluk dengan keyakinan bahawa memang makhluk itulah yang memberi secara hakikat, bukannya Allah, maka itu syirik. Tak kisahlah makhluk itu masih hidup atau telah meninggal dunia, tak ada beza. Syirik. Di sisi Wahabi begini, minta tolong kepada makhluk yang masih hidup itu boleh. Sebab kata dia makhluk masih hidup boleh tolong. Tapi itu masalah juga. Kita akan tanya, boleh tolong secara hakikat atau asbab? Asbab maknanya sebab musabab, cause and effect. Kalau dia kata boleh tolong secara hakikat, memang makhluk itu yang menolong, itulah syirik. Itu akidah qadariyah. Makhluk berbuat sendiri, tak ada kena-mena dengan Allah, itu qadariyah. Kalaulah dia kata meminta tolong kepada makhluk secara asbab semata-mata, apa beza yang hidup dengan yang mati? Dua-dua boleh Allah Ta'ala jadikan asbab kepada kebaikan. Bahkan jelas dalam hadis-hadis Nabi SAW, orang yang telah wafat menjadi sebab kebaikan dengan doa mereka dan sebagainya. Dengan jawapan salam daripada mereka dan sebagainya. Jadi Wahabi sebenarnya mencanggah sunnah Nabi SAW dalam perkara-perkara ini. Sebagai contohlah, kalau mereka kata istighasah dengan orang hidup tidak syirik. Tak semestinya. Kalau pengikut Ayah Pin, minta tolong dengan Ayah Pin ketika Ayah Pin masih hidup.
Jelas syirik. Kerana mereka pengikut ayah pin minta tolong pada ayah pin. Itu memang itikad mereka ayah pin yang beri. Bukan Allah SWT. Tapi kalau seumpama kita, kalaulah kita kenal ayah pin misalnya, sekampung dengan ayah pin, kita minta tolong ayah pin tak syirik. Sebab bagi kita ayah pin hanya manusia biasa. Kita balik kampung misalnya, kita sempat dengan ayah pin. Pin, kau tolong angkat barang aku ni, banyak beg aku nak angkat seorang tak larat. Pin, kau tolong angkat sama pin. Tak syirik. Kerana bagi kita ayah pin hanya makhluk, hanya manusia biasa. Tapi kalau pengikut ayah pin tak tolong ayah pin, walaupun ayah pin masih hidup, perbuatan mereka itu syirik. Jadi jangan keliru dengan pegangan Wahabi yang tidak ilmiah sebenarnya. Baik, sekejap ya, saya kepanasan ni, saya pasang kipas sekejap. Tadi nak pasang kipas, saya dah pasang aircon, ingatkan dah memadai. Rupanya lambat juga aircon ni nak sejuk. Ataupun mungkin dah tajuk panas. Baik. Yang ketiga, tauhid al-asma' was sifat. Iaitu tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi sekadar belajar tauhid, itu kita belajar nama Allah, belajar sifat Allah, ini memang ahli sunnah wal jamaah buat. Memang kita dalam ilmu akidah kita belajar sifat Allah. Kalau yang lebih mendalam kita belajar tentang nama-nama Allah. Tetapi masalahnya dalam tauhid 3 usia Imam Ibn Taimiyah ini, yang dilabelkan sebagai tauhidul asma' wa sifat ini adalah menjadi satu platform untuk menetapkan hakikat nama dan sifat Allah itu sesuai dengan erti yang literal, yang dikenal di kalangan manusia. Maknanya kalau yadullah itu maknanya tangan lah. Sedangkan tangan dia dikenali sebab di kalangan manusia itu adalah anggota tangan. Kalau dia kata tak, saya tak masukkan anggota. Itu yadullah yang layak dengan Allah. Itu okey. Tetapi kalau kamu dah mengatakan yadun itu adalah yadun dengan makna yang zahir, yadun dengan makna zahir anggota tangan, itu problem. Kemudian kamu katakan tapi tangan Allah itu yang layak dengan Allah, sudah tidak selesai lagi masalah. Kerana kamu telah menetapkan sesuatu yang tidak layak, kemudian kamu berpura-pura menggunakan istilah seolah-olahnya yang layak dengan Allah, kan tak betul. Kalau kita ambil contoh yang ekstrim, kita katakan, ya Allah beranak, tapi beranak dengan cara yang layak dengan Allah. Pasti tak boleh diterima kan? Kerana beranak itu sendiri dah tak layak dengan Allah. Mana boleh beranak yang layak dengan Allah? Atau kamu faham secara zahir, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Maka kita kata Allah pelupa, tapi lupa yang layak dengan Allah. Mana boleh? Lupa dengan makna yang zahir itu sudah tidak layak dengan Allah. Maka lupa di situ perlu ditakwil. Tidak boleh dimaknakan dengan makna lupa. Jadi yang ini yang kita tolak. Baik, saya difahamkan program kita ini sampai pukul 3.40. Jadi saya akan laju-laju juga, ada yang saya akan skip, penerangan-penerangan yang detail saya akan skip. Kerana by 3.40 saya difahamkan akan dibuka kepada sesi soalan. Jadi saya akan terus kepada kekeliruan yang kedua tentang sunnah dan bid'ah. Dan baru kita pergi kepada masalah mazhab dan taklid. Baik, sekarang ini sudah famous kan, diwar-warkan di kalangan pengikut Wahabi, ikut sunnah tu maknanya kalau Nabi tak buat kita jangan buat. Syekh, kita ikut sunnah Syekh. Kalau Nabi tak buat jangan buat. Padahal itu bukan sunnah. Sunnah bukan Nabi tak buat maka kita tak buat. Cuba lihat. Sunnah apa makna? Sunnah secara umumnya membawa makna jalan, cara ataupun pegangan. Dari segi bahasa, as-sunnah adalah at-tariqah, jalan. Tapi kalau dari segi istilah, dia fokus kepada jalan yang baik sahaja. At-tariqatul mardiyatul maslukatu fid din, jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama. Dijalani oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW, oleh salafus soleh, oleh para ulama. Kita fokus misalnya pada sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi secara longgarnya kita kata itulah jalan Nabi, itulah cara Nabi, itulah ajaran Nabi. Dan secara spesifik, secara terperinci, sunnah Nabi merangkumi perbuatan Nabi SAW, sunnah fi'liyah, merangkumi pertuturan Nabi SAW, sunnah qauliyah, dan merangkumi periktirafan daripada Nabi SAW, sunnah takririyah.
Malah diam Nabi SAW juga dianggap sunnah. Misalnya, ada satu orang buat satu benda di hadapan Nabi SAW, Nabi puji. Itu jelaslah Nabi intiraf. Tapi ada satu orang buat satu benda di hadapan Nabi SAW, Nabi lihat dan Nabi tak larang. Tak larangnya itu boleh difahami sebagai sunnah takririyah, menunjukkan bahawa perbuatan itu tidak haram. Kerana kalaulah haram, tentulah Nabi SAW larang. Ini secara terperinci. Secara meluas, sunnah Nabi SAW sebenarnya meliputi semua sumber-sumber hukum syarak. Maknanya ikut Quran tu ikut sunnah, ikut hadis ikut sunnah, ikut ijma' juga ikut sunnah, menggunakan qiyas yang sahih juga ikut sunnah, meraihkan uruf dalam pertimbangan hukum juga sunnah, ya, meraihkan status quo istishab, kalau tidak ada bukti sebaliknya juga ikut sunnah sebenarnya. Baik. Jadi yang dibawa oleh Fahmi ini adalah salah faham tentang sunnah Nabi SAW, membawa kepada kekeliruan, perpecahan dan bahkan sikap ekstrim di dalam beragama. Misalnya, dia kata zaman Nabi SAW tak ada majlis-majlis cinta Rasul. Maka majlis cinta Rasul ini bid'ah. Maka bid'ah itu lebih teruk daripada maksiat. Maka saya pernah baca dalam posting satu orang, posting Facebook kalau tak silap saya, dia kata daripada saya pergi ke majlis selawat ni, lebih baik saya pergi ke pesta minum arak. Ini namanya sikap ekstrim dalam beragama. Puncanya salah faham. Salah faham ini sebenarnya membawa kepada menghukum haram, melakukan sesuatu perbuatan baharu yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Sambut maulid haram, sebab zaman Nabi tak ada. Tahlil lepas kematian haram, sebab zaman Nabi tak ada. Selawat selang-selang tarawih haram, sebab zaman Nabi tak ada. Jadi, conclusionnya, kalau zaman Nabi tak ada, haram. Padahal, menghukum haram perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW semata-mata kerana itu bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi SAW dan bercanggah dengan ilmu serta kaedah usul fiqh. Bercanggah dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, fakhuzuhu, maka hendaklah kamu ambilkan dia. Yang Nabi SAW bawa jangan ditolak, terima. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang bagi dia larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Jelas Al-Quran menyebut apa yang Nabi SAW larang. Al-Quran tidak kata wa ma lam yaf'alhu, apa yang Nabi tak buat, tidak. Maka orang yang melarang kita melakukan sesuatu perbuatan semata-mata kerana Nabi SAW tidak buat, orang itu telah memandai-mandai membuat bid'ah, menambah sesuatu yang Quran tak kata. Demikian dalam hadis juga jelas. Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang aku telah larang kamu daripadanya, hendaklah kamu jauhi. Sama juga. Jadi kalau orang kata tak boleh buat, kita tanya kenapa? Nabi tak buat. Mana kamu telah menambah sesuatu yang Quran dan hadis tidak kata. Al-Quran dan hadis mengharamkan perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Kamu memandai-mandai membuat bid'ah yang sayyi'ah dalalah, mengharamkan apa yang Quran tidak haramkan, iaitu apa yang Nabi SAW tak buat. Apa yang Nabi SAW tak buat belum tentu lagi haram. Boleh jadi haram macam minum arak. Nabi SAW tak minum arak, dan memang minum arak itu haram. Tapi haramnya minum arak bukan kerana Nabi SAW tidak minum arak, tapi kerana ada dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan atas keharaman minum arak. Dan melanggar usul fiqh. Kerana dalam ilmu usul fiqh, sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi. Kalau dia kata ni haram sebab Nabi tak buat, seolah-olah sumber hukum hanya satu, perbuatan Nabi saja. Al-Quran kan sumber hukum, perkataan Nabi sumber hukum, periktirafan daripada Nabi SAW juga sumber hukum, ijma' ulama' juga sumber hukum, qiyas yang sahih, analogi juga sumber hukum. Jadi kalau kamu kata Nabi tak buat maka haram, seolah-olah sumber hukum hanya 1/3. Sunnah kan ada 3, sunnah perkataan, sunnah perbuatan dan juga sunnah periktirafan. Jadi kamu hanya fokus 1 daripada 3, iaitu sunnah perbuatan sahaja. Sekurang-kurangnya daripada 4 yang masyhur adalah Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kamu hanya fokus sunnah. Dahlah kamu hanya fokus sunnah. Kamu hanya fokus sunnah perbuatan sahaja. Itu yang jadi isu zikir Allah itu tak ada dalil. Kerana kamu hanya fokus pada perbuatan.
Kamu cari hadis Nabi SAW yang mana menceritakan Nabi SAW duduk satu tempat hanya menyebut Allah, 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 Allah. Kamu tak jumpa, lalu kamu kata tidak ada dalil. Kamu tak perasankah Al-Quran juga dalil? Wazkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Kalau kamu nak katakan itu maknanya ingat Allah, ya ingat Allah tidak menafikan sebut Allah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW juga berpesan supaya la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tak putus-putus lidah kamu basah dengan menyebut Allah. Lidah basah maknanya artinya menyebut. Kalau hanya ingat tidak basah lidah. Kan sunnah perkataan itu juga sumber hukum. Dan ijma' ulama, tidak ada ulama yang mengkomplain tentang zikir Allah ni sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah memberisukannya. Maka tidak akan kita langgar ijma' ulama semata-mata kerana ta'assub dengan fatwa satu orang ulama. Demikian juga kias. Kias kan benda yang sama, hukumnya sama. Jadi zikir ini sama-sama ibadah yang tidak diikat. Sama seperti selawat. Nak zikir bila, nak zikir di mana, nak zikir banyak mana, nak zikir dalam keadaan suci pada hadas, tak zikir pada hadas, menghadap kiblat, tak menghadap kiblat, ada kelonggaran. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir berdiri, zikir duduk, zikir berbaring, ada kelonggaran. Jadi zikir dengan subhanallah juga bagus, zikir dengan alhamdulillah juga bagus, zikir dengan Allah akbar juga bagus, zikir dengan sebut Allah semata-mata juga bagus. Jadi mereka sempit dan tak perasankah bahawa dalam kaedah usul fiqh kita tahulah sumber hukum Quran hadis itu yang utama, ijma' dan qiyas. Baik, kita fokus pada Quran hadis. Okey, kita pegang Quran hadis. Macam mana kamu faham daripada Quran dan hadis bahawa satu perkara itu haram? Ada kaedah dia. Pertama, sighatun nahi, ada uslub melarang. La wala taqrabuz zina, janganlah kamu hampiri zina. Maka difahami menghampiri zina itu haram. Jadi oleh itu sekejap ya. Okey, kita sambung ya. Pertama, daripada uslub yang menunjukkan kepada keharaman sesuatu perbuatan iaitu adanya larangan. Contohnya tadi wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu hampiri zina. Macam mana kita tahu menghampiri zina saja sudah haram? Berzina memang haramlah. Kerana ada uslub larangan. Ada kalanya dengan disebut haram. Innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah Taala mengharamkan ke atas kamu bangkai, yakni haram makan bangkai. Mana tahu haram? Dah sebut haram, harama. Ataupun tidak dilarang, tidak dikatakan haram, tapi disebut dengan kejian. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Man ghasya falaisa minna. Siapa yang menipu, dia bukan dari golongan kami. Maka difahami daripada hadis tersebut bahawa menipu haram. Walaupun Nabi SAW tak kata jangan menipu, Nabi SAW tidak kata menipu itu haram, tetapi bukan daripada golongan kami itu adalah satu bentuk kejian. Maka difahami bahawa menipu itu haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqh bila Nabi SAW tak buat satu perbuatan maka perbuatan itu haram. Hati-hati ya. Jadi yang Wahabi duk sebarkan jangan buat sebab Nabi tak buat, itu tidak ilmiah. Itu hanya sembang kedai kopi saja. Sayang kalau sudah ada PhD, sudah ada master tapi sembang tidak ilmiah. Ini Nabi tak pernah buat. Ya, Nabi tak pernah buat, apa hukum dia? Bukan simply Nabi SAW tak pernah buat maka otomatik haram. Kena ilmiah lah, barulah umat jadi jelas ya. Jadi puncanya adalah kerana mereka salah faham terhadap makna daripada hadis Nabi SAW yang antara lain Nabi SAW menyebutkan wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Kat situ mereka jam. Mereka kata macam mana boleh ada bid'ah hasanah? Sedangkan Nabi SAW dah sebut kullu, setiap. Adakah kamu lebih pandai daripada Nabi? Adakah kamu nak lawan cakap Nabi? Nak ikut ulama? Bukan. Tak mungkin kita nak lawan Nabi SAW. Kita kan orang yang beriman. Tak mungkin kita nak katakan ulama lebih pandai daripada Nabi SAW. Tidak. Ulama lebih pandai dari kita
dalam memahami kalam Nabi. Bukan ulama lebih pandai daripada Nabi. Ulama baca hadis Nabi faham begini. Kita baca hadis Nabi faham begitu. Maka antara kita dan ulama yang lebih pandai memahami kalam Nabi adalah ulama. Maka bagaimana ulama memahami hadis ini? Ulama yang hebat seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kan Imam Nawawi mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Hadis wa kullu bid'atin dhalalah ni hadis sahih. Tapi kefahaman Wahabi terhadap hadis ini yang tidak sahih. Ya, hadisnya sahih, kefahaman tidak sahih. Jadi kefahaman yang sahih adalah sebagaimana yang diterangkan oleh para alim ulama semisal Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah. Tertinggal titik di situ ya. Dan sabda baginda SAW dan setiap bid'ah itu sesat, haza'am. Ini lafaz yang umum ya, seolah-olahnya semua. Makhsusun, tetapi maknanya khusus. Skop tu asalnya nampak luas sebab kullu. Tapi makhsus sebenarnya maknanya tu dihadkan. Makhsus ni maknanya dikhususkan kepada bid'ah yang tertentu sahaja. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikehendaki oleh Nabi SAW adalah kebanyakan bid'ah. Bukan semua bid'ah kama fi sahih Muslim. Ini syarah ya kepada hadis sahih dalam Sahih Muslim. Baik, mungkin timbul pertanyaan, bolehkah kullu dengan makna sebahagian? Kenapa Imam Nawawi kata kullu tak makna semua? Bukankah kullu itu makna semua? Jawapannya bukan setakat boleh. Bahkan banyak kullu dalam Quran hadis maknanya sebahagian ataupun kebanyakan. Hanya sikit-sikit kullu dalam Quran hadis maknanya semua. Kebanyakannya makna sebahagian. Contoh ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, taufan itu membinasakan setiap sesuatu dengan perintah daripada Tuhannya. Kalau kita lihat zahir ayat Quran, bila sebut setiap sesuatu maknanya tidak ada yang tidak binasa. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah mereka tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Jadi tempat tinggal tak binasa. Padahal tempat tinggal syait. Gunung Ganang, Bukit Bukau tidak binasa dengan taufan tersebut. Padahal Gunung Ganang, Bukit Bukau juga syait sesuatu. Langit bumi tidak binasa, langit bumi juga syait. Dalam Quran kata kulla syait, setiap sesuatu. Tak, kulla syait dalam ayat ini berarti kebanyakan. Banyak yang hancur, banyak yang binasa, tapi bukan semua. Demikian dalam ayat yang lain, dalam hadis Nabi SAW, ada banyak lagi ayat-ayat lain, tapi atas faktor masa kita limitkan satu contoh, satu ayat Quran dan satu lagi contoh hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, kullu bani adam ya'kuluhu turabu illa ajbuz zanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Setiap anak Adam dimakan oleh tanah, yakni akan reput. Siapa? Setiap anak Adam. Kalau kita faham semua, kita akan tertanya-tanya, tidakkah Allah SWT menjaga jasad para nabi daripada dimakan oleh tanah, sedangkan para nabi anak Adam? Demikian jasad orang mati syahid juga tidak reput dimakan oleh tanah, sedangkan orang mati syahid itu anak Adam. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebut kullu, setiap anak Adam. Adakah hadis tidak betul? Tak mungkin. Yang tak betul adalah cara kamu memahami hadis. Ya. Kullu bani Adam, sepatutnya kamu faham dengan makna kebanyakan anak Adam. Seperti mana kullu bid'atin dhalalah berarti kebanyakan, bukan ke semua. Kenapa? Kerana ada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa ada bid'ah yang hasanah. Itu sebabnya. Sebenarnya tak perlu pun kita nak perdebatkan isu kullu dalam hadis itu makna sebahagian ke makna semua, kerana sebenarnya seluruh umat Islam sepakat bahawa kullu dalam hadis kullu bid'atin dhalalah makna sebahagian. Sepakat sebenarnya. Sebagai bukti. Misalnya kalau dia komplain jangan sambut maulid, Nabi tak pernah buat, itu bid'ah haram. Jangan buat tahlil arwah sebab Nabi SAW tak pernah buat, maka itu bid'ah haram. Jangan selawat selang-selang tarawih kerana Nabi SAW tak pernah buat, maka itu bid'ah haram dan sebagainya. Kalau kita tanya kepada dia, oh kalau begitu jangan guna handphone sebab Nabi tak pernah guna handphone, maka itu bid'ah sesat. Jangan pergi ke masjid naik kereta kerana Nabi SAW tak pernah naik kereta pergi ke masjid, maka itu bid'ah sesat haram. Jangan pergi haji naik kapal terbang kerana Nabi SAW tak pernah menunaikan haji dengan menaiki kapal terbang, maka itu bid'ah haram, ya, dan sebagainya. Maka dia akan jawab, oh itu tak mengapa. Kamu ni ustaz, tapi kenapa kamu bodoh? Kamu tak faham bahawa bid'ah itu hanya dalam urusan agama.
Yang kamu sebut tadi guna handphone, naik kereta, naik kapal terbang, itu semua hanya urusan dunia. Urusan dunia tak mengapa. Baik. Dia tak perasankah dengan apa yang dia sebut itu, berarti dia setuju bahawa kullu bid'atin dalalah bukan makna semua. Di sisi dia, kullu bid'atin dalalah merujuk hanya kepada bid'ah dalam perkara agama. Adapun bid'ah dalam urusan dunia, bagi dia tidak kita perlusi perdebatan dan perbincangan yang berlaku, jelas seluruh umat Islam bersetuju bahawa bukan semua bid'ah sesat. Hanya bid'ah-bid'ah tertentu sahaja yang sesat. Cuma berbeza pada kayu ukur. Beza antara kita Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi hanya yang mana bid'ah sesat, yang mana tak sesat. Wahabi pun sebenarnya tak kata semua bid'ah sesat. Kalau tak, mereka pun tak boleh hidup. Jangan kata dalam bab dunia, dalam bab agama pun mereka sembahyang jarak-jarak masa pandemik COVID-19. Padahal itu bid'ah. Dalam bab ibadah. Jadi mereka sebenarnya tak boleh hidup juga tanpa bid'ah yang hasanah. Cuma mereka tak mau lihat pada sudut pandangan kita. 3 kemungkinan. Semua perkara baharu haram tak mungkin. Semua perkara baharu halal pun tak mungkin. Yang semua haram mustahil, semua halal mustahil. Sebahagian perkara baharu haram dan sebahagian perkara baharu halal. Yang ini yang betul. So yang ini yang kita fokus. Kayu ukurnya apa? Yang kita pegang, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, termasuk ulama salaf, adalah perkara baharu kalau selari dengan syarak, halal, boleh buat. Sementara kalau bercanggah dengan syarak, haram. Ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ulama salaf. Wahabi gemar mengaku salafi, yakni pengikut salaf. Kenapa tak ikut? Imam Syafi'i jelas sebut, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah itu 2 jenis. Yang kedua poinnya adalah mahmudatun wa madhmumah. Satu jenis terpuji, elok. Satu jenis lagi terkeji, tak elok. Poin yang ketiga dan terakhir, yang kita pegang. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Mana perkara baharu yang selari dengan sunnah, yang ini kena dengan ajaran Nabi, yang itu terpuji. Wama khalafaha fahuwa mazmum. Dan mana perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan ajaran Nabi, maka yang demikian itu terkeji. Dah selesai. Kata ikut salaf. Ini ulama salaf dah jelaskan, bahkan diikut oleh ulama-ulama yang lain. Kenapa kamu ketegang? Kenapa nak pakai so-called pandangan Al-Imam Syatibi? Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, beliau bukan ulama salaf. Dan pendapat beliau syadz, berbeza dengan pegangan seluruh ulama yang lain. Dan pegangan beliau juga tidak seperti pegangan Wahabi sebenarnya kalau kita kaji. Tapi kenapa kamu Wahabi ambil satu pandangan itu dan ketepikan pandangan boleh katakan hampir semua ulama-ulama yang lain? Nak kata jumhur tu mungkin agak understatement. Kerana boleh katakan hampir semua ulama yang lain setuju bahawa kayu ukur bid'ah itu kalau selari dengan syarak boleh. Tapi tak apa, kita lihat. Kayu ukur kedua yang dipegang oleh Wahabi adalah perkara baharu, bid'ah dalam urusan dunia tak apa. Guna handphone, internet, WhatsApp, naik kapal terbang, naik kereta, tak ada masalah. Itu urusan dunia, boleh. Sementara perkara baharu dalam urusan agama, seperti tadilah, sambutan maulid, tahlil arwah, selawat selang-selang tarawih, bahkan lafaz usalli sebelum solat, ini adalah haram. Kerana ini urusan agama, kata dia. Baik. Benarkah? Benarlah, kata dia. Kerana Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Betul. Kalaupun Nabi SAW bersabda demikian, siapa ulama salaf yang memahami bahawa sabda Nabi itu berarti kalau urusan dunia saja, maka boleh. Ada ke ulama salaf atau ulama-ulama mazhab yang berpegang oleh kerana ada Nabi SAW bersabda demikian, maka mana-mana perkara baharu dalam urusan dunia, maka boleh? Tak ada. Pembedahan tukar jantina perkara baharu, ulama memfatwakan haram. Insurans perkara baharu, ulama memfatwakan haram. Semua urusan dunia. Pembedahan, insurans ni semua urusan dunia. Tapi tetap diharamkan. Kerana sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bercanggah dengan syarak. Hukum syarak bukan tadbir urusan agama saja, urusan dunia. Sambil contoh insurans tadi. Insurans bid'ah, ya kan? Pasti bid'ah, kerana baharu. Tidak ada di zaman Nabi SAW sahabat ambil insurans, sahabat jual insurans, bahkan takaful pun tak ada. Mana ada zaman Nabi SAW sahabat jadi ejen takaful? Yang kita beria-ria jadi ejen takaful. Adakah salafus soleh buat macam tu? Lau kana khairan la sabaquna ilaihi.
Kalaulah ambil insurans ataupun takaful ni baik, tentulah salafus soleh buat dulu. Mana ada macam itu? Dia bukan masalah salafus soleh buat ke tak buat. Perbuatan baharu itu selari atau bercanggah dengan syarak. Maka ulama kaji, ulama dapati insurans ini adalah akad muawadat, akad ada timbal balas, ada consideration daripada satu pihak dan consideration daripada pihak yang satu lagi. Maka akad muawadat yang ada timbal balas macam itu, kalau ada elemen gharar itu haram, tak pasti. Ada elemen maisir, nasib seperti perjudian juga haram. Ada elemen riba, bagi sikit dapat lebih juga haram. Maka ulama boleh katakan hampir semua, mungkin ada satu dua ulama yang tidak sepandangan, tapi yang lain hampir semua mengatakan insurans konvensional haram. Bukan kerana masalah bid'ah dunia atau tidak, kerana bercanggah dengan syarak. Jadi kamu nak kata bid'ah dunia boleh? Tak semestinya. Kemudian takaful adalah akad tabarruk, charitable contract, sedekah. Maka oleh kerana sedekah, kalau ada uncertainty pun tak masalah. Kalau ada elemen nasib, siapa dapat, siapa tak dapat pun tak masalah, ia sedekah. Kemudian kalau ada elemen beri sikit dapat lebih pun itu nasib lah, itu sedekah. Masing-masing sedekah. Siapa yang karat kematian, ada yang dapat, ada yang tak dapat, tapi masing-masing sedekah. Maka walaupun kedua-duanya, insurans dan takaful adalah bid'ah dalam urusan dunia, tapi satu difatwakan haram kerana bercanggah dengan syarak, dan satu difatwakan halal kerana tidak bercanggah. Itu kayu ukur Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kalau kita uji dengan kayu ukur, dengan realiti sebenar, memang kayu ukur yang dipegang oleh Wahabi tak boleh sustain. Contoh, rakam video, urusan dunia. Berdoa, urusan ibadah. Kalau ikut Wahabi, rakam video boleh sebab urusan dunia, walaupun bid'ah tapi urusan dunia. Berdoa kalau Nabi tak buat, tak boleh sebab urusan ibadah. Di sisi kita, Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Rakam video, kalau selari dengan syarak, boleh. Kalau bercanggah dengan syarak, haram. Berdoa, walaupun Nabi SAW tak buat, tapi kalau selari dengan syarak, boleh. Bercanggah dengan syarak, baru haram. Baik, contoh. Rakam video ceramah. Memang tak ada zaman Nabi SAW. Orang menyampaikan ilmu dirakam, kemudian disebarkan, tak ada. Bid'ah. Tapi selari dengan syarak. Tak ada bercanggah dengan mana-mana larangan. Kan berbeza kalau merakam video lucah. Dirakam video lucah, disebarkan video lucah, itu bid'ah. Tak berlaku zaman Nabi SAW dan bercanggah dengan syarak. Takkanlah Wahabi nak kata rakam video lucah tak mengapa kerana itu hanya bid'ah dalam urusan dunia. Tak mungkin kan. Mana kayu ukur kamu tu problem. Tinggalkan, jangan taksub. Demikian doa. Sebab itu doa Wahabi kata tak boleh, doa akhir tahun tak boleh, doa awal tahun tak boleh sebab Nabi SAW tak buat. Bagi kita okey, apa masalahnya? Doa ni kan ibadah yang tidak diikat. Nak doa akhir tahun boleh, nak doa awal tahun boleh, nak doa sepanjang tahun pun bagus. Hanya kan janganlah kamu disebah sesuatu yang tak sabit pada Nabi SAW, kamu disebahkan, ini memang doa awal tahun ni Rasulullah SAW yang ajar. Itu tak boleh lah sebab kamu menisbahkan sesuatu tanpa dalil. Tapi kalau sekadar kamu nak berdoa di awal tahun tu kebaikan, nak berdoa di hujung tahun tu pengampunan daripada Allah Ta'ala, nak berdoa sepanjang tahun pun bagus, itu kan tak ada masalah. Kalau doa nak kira doa Nabi tak buat. Doa minta anak berjaya dalam SPM pun tak ada Nabi buat. Berdoa minta calon pilihan raya menang dalam pilihan raya pun itu bid'ah. Berdoa dalam bahasa Melayu juga bid'ah. Adakah satu orang angkat tangan berdoa, ya Allah bagilah anakku berjaya dalam peperiksaan SPM, maka dia bid'ah dolalah. Kerana dibuat satu perkara baharu dalam urusan ibadah. Doa wal ibadah. Dalam hadis, doa adalah ibadah. Jelas kalau Wahabi itu ada akal, pasti dia tak tergamak nak kata doa dalam bahasa Melayu, meminta anak berjaya dalam peperiksaan itu adalah bid'ah yang sayyi'ah dolalah kerana Nabi SAW tak pernah berdoa demikian. Kan tak ada. Kita paling penting, kita uji dengan pendirian Nabi SAW sendiri. Antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi sepakat, kita ikut sunnah Nabi. Ahlussunnah wal Jamaah berkata kita kena ikut sunnah Nabi. Wahabi pun kata kena kita ikut sunnah Nabi. Apa makna sunnah Nabi? Pegangan Nabi, jalan Nabi, cara Nabi. Adakah Nabi SAW menilai bid'ah itu mengikut dunia Nabi benarkan, urusan ibadah Nabi larang? Ataupun Nabi SAW lihat selari dengan syarak Nabi benarkan, bercanggah baru Nabi larang? Yang mana satu kita nak ikut? Kita dapati Nabi SAW membahagikan bid'ah itu mengikut selari atau bercanggah. Buktinya, bid'ah dalam urusan agama. Solat, urusan ibadah. Ada imam di zaman Nabi SAW di Masjid Quba, dia membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat. Selesai Fatihah, dia baca Qul Huwallahu Ahad, kemudian dia baca surah lain, barulah dia rakaat. Rakaat kedua baca Fatihah, selesai Fatihah baca Qul Huwallahu Ahad lagi, barulah dia baca surah lain, barulah dia rakaat. Pertama Nabi SAW tak buat begitu. Maknanya bid'ah. Nabi SAW pun tak suruh begitu. Benda yang Nabi tak buat dan Nabi tak suruh.
Dan bahkan makmum tak suka. Makmum nak pilih satu je. Kalau qul Allah dah cukup dengan qul Allah. Kalau nak surah tak baca qul Allah. Pilih satu, jangan baca dua-dua. Bila dicadangkan kepada imam, imam tak mau. Imam kata, saya kalau kamu nak saya jadi imam macam tu. Kalau kamu nak macam lain, nanti imam lain. Akhirnya diadukan kepada Nabi SAW. Kes imam ni diangkat kepada Nabi SAW kerana asyik baca qul Allahu ahad pada setiap rakaat. Ini bid'ah. Kalau betul lah buat benda baharu dalam urusan ibadah automatik haram, sebagaimana yang didakwa oleh kumpulan golongan Wahabi ini, tentulah Nabi SAW melarang. Kerana kewajipan seorang Rasul tabligh, menyampaikan. Nabi kata sampaikan ni haram sebab saya tak pernah buat. Buat benda yang saya tak pernah buat, saya tak pernah suruh dalam ibadah ni haram. Tidak. Nabi SAW menyemak terlebih dahulu, adakah perbuatan itu selari atau tidak dengan syarak? Dari segi zahirnya memanglah perbuatan itu selari kerana mengulang-ulang membaca ayat Quran dalam mengulang-ulang membaca ayat Quran dalam solat itu tidak dilarang. Cuma Nabi SAW nak pastikan kenapa? Kenapa dia buat macam itu? Kotlah dia kata, ni yang saya faham Nabi suruh macam ni. So Nabi SAW boleh jelaskan, tak, saya tak pernah suruh begitu. So Nabi SAW tanya, kenapa kamu tak nak ikut cadangan daripada jemaah? Jemaah tak bagi cadangan, kamu tak nak ikut, kenapa? Dia jawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Jadi kasih kepada ayat Quran tidak bercanggah dengan syarak. Mengulangi membaca ayat Quran dalam solat tidak bercanggah dengan syarak. Maka walaupun ini Nabi SAW sendiri tak pernah buat dan tak pernah suruh, tetapi oleh kerana perkara baharu ini tidak bercanggah dengan syarak, Nabi SAW puji. Nabi SAW bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada suratul Ikhlas itulah memasukkan kamu dalam syurga. Kalau tak, terus Nabi larang, ini bid'ah. Ini perkara ibadah, jangan buat. Mana kayu ke Wahabi tak kena dengan sunnah Nabi. Tapi kalau urusan dunia pun, mana-mana inovasi dalam urusan dunia bercanggah dengan syarak, Nabi larang. Orang yang buat promosi produk, supaya produk dia laku, yang tak elok dia letak di bahagian bawah, dia tindih dengan produk yang elok. Bila Nabi SAW cek, Nabi dapati yang di bawah tu basah, tak elok. Dan bila Nabi tanya, dia kata nak bagi laku. Itu kan inovasi dalam urusan dunia, tapi bercanggah dengan syarak. Kerana ada elemen penipuan. Maka walaupun ianya inovasi dalam urusan dunia, tapi bila bercanggah dengan syarak, maka Nabi SAW melarangnya dengan sabda baginda, man ghasya falaisa minna. Siapa yang menipu bukan daripada golongan kami. Berarti kayu ukur Nabi SAW is never dunia atau agama. Kayu ukur Nabi SAW is always selari atau bercanggah dengan syarak. Dan yang terakhir, kita uji kedua-dua ini dengan pendirian salafus soleh. Misalnya Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin juga melihat sesuatu itu baik ataupun tidak. Antara bid'ah yang awal yang dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin selepas kewafatan Nabi SAW ialah bid'ah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jam'ul Qur'ani fi mushafin wahidin. Itu bid'ah dicadangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan asalnya Sayyidina Abu Bakar keberatan. Kenapa? Kerana bid'ah. Kaifa af'alu syai'an yang lam yaf'alhu Rasulullah. Macam mana Umar, saya nak buat benda Nabi tak pernah buat? Bid'ah. Maka Sayyidina Abu Bakar keberatan. Lalu dipujuk oleh Sayyidina Umar, akhirnya Allah Ta'ala lapangkan dada Sayyidina Abu Bakar untuk melakukan bid'ah ini. Jadi mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf untuk menjaga keaslian Al-Quran itu urusan agama atau urusan dunia? Kalau kita katakan urusan agama, selesai. Mana sahabat juga buat bid'ah dalam urusan agama. Kalau kamu masih nak mendakwa itu urusan dunia, tak mungkin. Takkanlah Sayyidina Abu Bakar tak tahu kalau bid'ah dalam urusan dunia. Boleh, buat je lah. Kalau kamu katakan, kerana Sayyidina Abu Bakar tak pasti itu urusan dunia atau urusan agama, pasti Sayyidina Umar kena pujuk. Buatlah Abu Bakar, ini urusan dunia. Tapi Sayyidina Umar ketika memujuk, tidak demikian. Sayyidina Umar mengatakan, wa wallahi khair. Mengumpulkan Al-Quran ini demi Allah benda baik. Jadi yang bermain dalam fikiran dua orang sahabat ini baik ke tak baik? Bukan dunia atau agama. Kan lucu kalau cara pemikiran Wahabi ni. Azan, jelas-jelas perkara agama. Urusan ibadah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu buat bid'ah dalam urusan azan. Iaitu azan jemaat yang asalnya sekali di zaman Nabi SAW, di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, azan Jumaat hanya sekali. Iaitu ketika khatib naik atas mimbar, lalu khatib bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, dan khatib duduk sejenak, azan dilaungkan. Sekali saja. Tapi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman suruh tambah. Itu ijtihad Sayyidina Utsman. Kerana memerhatikan orang dah ramai, duduk jauh pada masjid. Kalau azan sekali, nanti ramai tak sempat solat jemaat, itu haram. Jadi Sayyidina Utsman buatlah bid'ah hasanah, azan tambahan. Mungkinlah kalau ada Wahabi zaman tu, Sayyidina Utsman pun kena bambu dengan dia. Lau kana khairan la sabaquna ilahi, kata dia. Kalaulah azan yang tambahan ini baik, tentulah zaman Umar, zaman Abu Bakar dah buat.
Mojoklah tak ada Wahabi zaman tu. Kalau ada, sahabatlah bambu dia. Tak ada sahabat yang bangkang. Kalau kamu kata ini setakat ijtihad Sayyidina Osman. Ijtihad Sayyidina Osman, ijtihad yang berharga. Ijtihad seorang sahabat Nabi. Dan yang kedua yang kamu kena faham, tidak ada satu orang sahabat Nabi pun bangkang bid'ah tu. Berarti telah ijma' sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in boleh buat bid'ah dalam urusan agama, urusan ibadah, asalkan tidak mencanggahi syarak. Ijma'. Kamu nak langgar ijma' sahabat Nabi? Berani betul. Baik, jadi masa pun sudah hampir ke penghujung. Jadi jauhilah ya fahaman Wahabi ini, dia adalah fahaman Khawarij ya. Menurut mazhab yang 4, Wahabi adalah Khawarij. Mazhab Hanafi mengkelaskan Wahabi sebagai Khawarij. Matlabun fi atba' Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. So bila kita kata Wahabi berkali tentang jamaah, jangan sensitif. Ini memang kajian para ulama, bukan Ustaz Engku punya kajian. Ustaz Engku ni suka-suka je fitnah Wahabi, bukan. Ini daripada para ulama silam yang mereka hidup kepada ketika Wahabi sudah wujud. Demikian juga dalam mazhab Maliki mengkelaskan Wahabi sebagai Khawarij. Dalam Hasyiah Al-Alim Al-Alamah Al-Billah Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki ala tafsir Al-Jalalain, ketika menceritakan tafsir ayat Quran afaman zuina lahu su'amalihi, jelas menyebutkan bahawa ini ayat dikatakan turun kepada golongan Khawarij yang mereka itu menyelewengkan tafsir Quran dan Sunnah. Ini Wahabi bukan masalah tak ikut Quran dan Sunnah. Wahabi pegang Quran dan Sunnah. Tapi masalahnya dia menyelewengkan tafsir tu. Wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin. Dengan salah tafsir itulah dia menghalalkan darah orang Islam. Wa amwalahum, dan menghalalkan merampas harta orang Islam. Ini tercatat dalam sejarah. Wahabi membunuh orang Islam, merampas harta mereka. Macam mana ISIS buat, macam itulah Wahabi pernah buat satu masa dahulu. Kama huwa musyahadul an fi nazairihim, sebagaimana yang dapat dilihat sama perangai seperti Khawarij. Wa hum firqatun bi ardil Hijaz, satu golongan di tanah Hijaz, yuqalu lahum al-Wahabiyah, dinamakan mereka ini golongan Wahabi. Dalam tafsir Hasyiah As-Sawi. Ya, ini kalau dalam cetakan baru terbitan Wahabi, mereka padamkan secara tidak amanah. Demikian juga dalam mazhab Syafi'i mengkelaskan Wahabi sebagai Khawarij, kerana banyak hadis-hadis yang menunjukkan ciri-ciri Khawarij itu ada pada Wahabi, antaranya kaunusimahum at-tahliq ma'a kaunihim minal masyriq. Mereka ni membotakkan kepada orang yang tidak ikut mereka, dan mereka juga datang daripada sebelah timur Madinah, kerana dia terbit pada Najat. Kalau nak cek dalam peta, cari mana posisi Riyadh dengan Madinah, Al-Madinatul Munawwarah, iaitu di timur. Kerana Riyadh itu adalah nama baru bagi Najat. Jadi dahulu kalau mereka yang tak ikut Wahabi, mereka seksa. Yang mana nak ikut Wahabi, mungkin kerana terpaksa dan sebagainya, mereka suruh botakkan kepala dengan alasan kononnya itu rambut di zaman syirik. Bahkan Wahabi yang mengaku kononnya mereka Hambali, mazhab Hambali juga mengkelaskan Wahabi sebagai Khawarij. Ini cerita tentang apa tu, yang cukur simahum at-tahliq tadi ya. Dekat mazhab Hambali, yang misalnya dalam Ar-Risalah Al-Musammah bi Rihlah Al-Hijaziyah ini, walakin Khawarij zamanina musyarikun lahum fi sifat. Khawarij zaman kita ni mereka sama seperti Khawarij zaman dulu, bunuh orang Islam tapi dia biarkan orang kafir. Tanda mereka itu banyaklah mencukur botakkan kepala, mereka membunuh orang Islam, membiarkan penyembah berhala. Kita lihatlah. Semenjak tertegaknya fahaman Wahabi, ada tak berlaku peperangan antara negara berkenaan dengan negara Israel misalnya. Negara Arab yang lain ya ada pernah berperang. Tetapi mereka tidak pernah berperang dengan Israel, dan bahkan mereka ada terlibat dalam serangan dengan Iraq, serangan terhadap Yaman misalnya. Kita bukan nak mempersoalkan negara itu ataupun pemerintah dia, tapi sikap Wahabi atau Khawarij ini memerangi orang Islam itu ada pada orang yang berfahaman Wahabi. Jadi masa pun sudah 3:42 ya. Jadi kalau begitu saya hentikan dahulu pembentangan, buka ruang kepada sebarang soalan sekiranya ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tabarakallah, sebentar tadi kita dah mendengar
perkongsian daripada Ustaz Engku. Mesti ramai yang berasap kepala, masya-Allah, tabarakallah, dengan perkongsian-perkongsian daripada Ustaz Engku ni yang saya percaya sebenarnya masih ada banyak lagi orang kata buah-buah yang terbaik lagi tu, masya-Allah tabarakallah. Kita dapat tengok berapa ratus semua Ustaz kalau ikut slide ni Ustaz. 214. Masya-Allah tabarakallah. 214 Jadi alhamdulillah, itulah sebenarnya satu sumbangan yang besar buat umat. Kajian-kajian sebegini yang saya kira sangat komprehensif, mencakupi hujah akidah, hujah fiqh, dan juga kita dapat melihat bahawa inilah di antara kekuatan yang perlu kita bangunkan. Dan kepada semua sahabat-sahabat para pelajar sekalian, jika ada soalan, jika ada soalan, ramai kata tak puas lagi mendengar. Lihat dulu, Allahumma salli ala Muhammad. Jika ada sebarang soalan, Allahumma salli ala Muhammad, tolong untuk tulis di ruangan soalan untuk kalian, soalan-soalan yang kalian simpan, yang yang sangat penting untuk kita kongsikan pada saat sekarang ini, insya-Allah. Baik, saya meraihkan dulu soalan yang pertama Ustaz. Boleh Kak Ustaz terangkan lebih mendalam sedikit berkenaan dengan isu tawassul Ustaz? InsyaAllah dipersilakan. Baik, insyaAllah saya cuba. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, tawassul ini dia daripada perkataan bahasa Arab, tawassala yatawassalu, iaitu membawa makna menjadikan sesuatu sebagai wasilah, mengambil sesuatu sebagai jalan untuk sampai kepada sesuatu yang lain. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah, hendaklah kamu mencari kepada Allah Ta'ala tu satu jalan. Makna kita faham di sini tawassul yang dimaksudkan sama ada satu perbuatan yang menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau satu perbuatan yang menyampaikan kita kepada perkenan doa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi misalnya kita nak dapat ridha Allah Ta'ala, kita buat amal soleh. Itu tawassul sebenarnya. Tapi bukan itu yang jadi pertikaian, tidak ya. Yang itu Wahabi pun tak komplain ya. Wahabi pun okey, kamu nak dapat ridha Allah, kamu bangun tahajud. Mana kita menjadikan tahajud itu wasilah untuk kita dapat ridha Allah. Tetapi yang menjadi pertikaian antara kita dan Wahabi adalah tawassul dalam doa. Iaitu kita menjadikan sesuatu itu sebagai jalan supaya doa kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Ini daripada sudut kita. Daripada melihat daripada sudut kekuasaan Allah, kita tak berdoa juga Allah boleh perkenankan hajat kita. Jangankan kata kita tak perlu doa tawassul. Kita tak berdoa langsung pun. Misalnya dalam hati kita nak sembuh daripada penyakit. Kita belum berdoa Allah sembuhkan, boleh. Tapi kalau kita melihat daripada sudut kita, kita bertawassul itu dengan tujuan supaya doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam bab ini ada persamaan ya antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi adalah tawassul dengan amal soleh. Pertama tadilah, kalau kita nak dapat perkenan doa, kita buat amal soleh dahulu. Misalnya kita nak Allah perkenankan doa kita supaya kita berjaya dalam peperiksaan. Lalu kita bersedekah dahulu. Kita sedekah pada anak yatim dan sebagainya. Lepas kita bersedekah baru kita berdoa. Harapan kita supaya Allah perkenankan doa kita dengan sebab amal soleh kita tadi. Itu satu. Yang kedua, mungkin amal soleh tu kita dah buat lama. Mungkin kita kena buat satu kebaikan beberapa tahun yang lalu. Kebaikan ini termasuklah menolak diri, menahan diri pada maksiat. Misalnya 3 tahun dahulu, ada orang nak beri rasuah kepada kita RM50,000 untuk buat satu benda yang tak bagus, yang haram. Jadi kita pun tak ambil, rasuah tu sendiri haram. Lalu kita ditimpa satu musibah pada tahun ini, kita berdoa, ya Allah, dahulu saya pernah ditawarkan rasuah yang saya memang teringin nak ambil jumlah duit itu, tetapi oleh kerana saya ingatkan pesanan Rasulmu, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang bagi rasuah dan orang yang menerima rasuah kedua-duanya dalam neraka, maka saya menahan diri saya daripada mengambil rasuah yang ditawarkan. Ya Allah, kalau itu di sisimu adalah satu amal yang soleh, maka engkau angkatlah musibah yang sedang menimpaku sekarang ini. Misalnya. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Yang itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah boleh, bagus. Dan di sisi Wahabi juga boleh dan bagus. Pertikaian berlaku apabila melibatkan tawassul dengan orang soleh. Jadi saya telah terangkan tadi, ada Wahabi yang mungkin tak berapa mengaji, automatik tawassul dengan orang soleh saja dia tolak. Dia kata, apa nak tawassul dengan Nabi lah, dengan wali, ini semua makhluk Allah. Jadi kita ambil makhluk sebagai perantaraan, itu syirik.
dia terlupa bahawa amal soleh juga makhluk Allah. Takkanlah tawasul dengan amal soleh makhluk Allah syirik, tidak syirik. Tawasul dengan orang soleh iaitu misalnya Nabi atau Wali juga makhluk Allah. Tiba-tiba syirik. Sama-sama makhluk Allah, tak mungkin. Maka saya perhatikan Wahabi yang lebih ilmiah, yang lebih mengaji lah kata orang, dia tak akan macam itu. Dia akan ada tafsil, dia akan ada penitilan, iaitu tawasul dengan orang soleh masih hidup tak mengapa. Yang syirik kalau tawasul dengan orang soleh yang dah mati, yang dah meninggal dunia. Yang ini tidak ada dalil. La dalila alaih. Sedangkan mereka selalu menslogankan kita agama ni tertegak dengan dalil. Mana dalil bahawa tawasul dengan orang mati tak boleh? Oh, dia kata sebab pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika istisqa, minta hujan, Sayyidina Umar bertawasul dengan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi kata dia kalaulah tawasul dengan orang mati boleh, tentulah Sayyidina Umar tawasul dengan Nabi direct. Tak tawasul dengan Al-Abbas. Itu bukan dalil. Itu kefahaman kamu terhadap dalil. Dalil hanya menunjukkan bahawa Sayyidina Umar tawasul dengan Al-Abbas. Tidak ada dalam kejadian itu Sayyidina Umar berkata, oleh kerana bertawasul dengan orang mati itu haram, maka kami sekarang bertawasul dengan Al-Abbas yang masih hidup. Tak ada. Itu hanya kefahaman kamu. Kejadian itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah menunjukkan pertama, boleh bertawasul dengan selain daripada Nabi SAW. Kerana pernah satu masa dahulu ulama kita ada yang berpandangan tawasul hanya boleh dengan Nabi. Jadi bila sampai dalil sebegini jelas tak dengan selain pada Nabi pun boleh. Buktinya sahabat-sahabat bertawasul dengan sesama mereka. Kemudian ini menunjukkan kemuliaan Nabi. Tawasul dengan diri Nabi SAW Allah perkenankan turunkan hujan. Tawasul dengan bapa saudara Nabi, seorang yang ada pertalian darah dengan Nabi pun masih Allah perkenankan dan Allah turunkan hujan. Betapa mulianya Nabi SAW bukan saja tawasul dengan batang tubuh Nabi. Tawasul dengan orang yang ada pertalian darah pun masih Allah perkenankan doa. Itu cara Ahlussunnah wal Jamaah memahami dalil berkenaan. Jadi apabila Nabi SAW mengajar doa tawasul pada orang buta, orang tu matanya buta, minta Nabi SAW doakan, Nabi suruh dia berwuduk, solat 2 rakaat dan berdoa. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Itu doa biasa. Wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah, dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad nabi rahmat. Itu namanya tawasul. Nabi yang ajar. Tak mungkinlah Nabi SAW ajar satu perkara yang syirik. Kemudian Nabi SAW akan mengajar orang itu menyebut ya Muhammad. Ini kalau di sisi Wahabi ahli syirik, sebut ya selain pada Allah. Boleh saja ya Muhammad, tapi ya Muhammad bukan sebagai Tuhan, sebagai Rasul. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqta. Wahai Muhammad, aku bertawajuh kepada Tuhanku denganmu, moga-moga diperkenankan hajatku. Jadi dikata itu bolehlah sebab Nabi SAW masih hidup. Mana dalil? Kalaulah betul tawasul dengan orang mati tak boleh, tentulah Nabi SAW kena terangkan. Doa yang saya ajar ni hanya boleh baca ketika saya masih hidup. Ketika saya dah wafat nanti jangan baca. Itu haram. Mana bila Nabi SAW tidak terangkan, itu namanya as-sukutu fi mahallil bayan. Nabi berdiam diri pada tempat yang sepatutnya Nabi kena terang. Mana tak ada hukum macam itu. Lebih-lebih lagi, sahabat Nabi faham boleh amal lepas Nabi dah wafat. Mana kita nak ikut? Kefahaman Wahabi ke kefahaman sahabat Nabi? Jelas kita nak ikut kefahaman sahabat Nabi. Sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu ajar doa ni kepada satu orang lelaki kerana dia ada hajat nak jumpa dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi asyik terhalang saja hajat dia. Dia kata kamu baca doa ni. Lalu lelaki tu baca. Tak lama Allah pemudahkan jumpa Sayyidina Utsman tunaikan hajat dia. Kemudian dia keluar jumpa dengan Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, dia kata jazakallahu khaira. Moga Allah beri balasan baik kerana kamu bercakap dengan Utsman. Dia ingatkan orang ni dah, sahabat Nabi ni dah beritahu Utsman, kau jumpalah dengan dia ni ada hajat nak jumpa engkau. Tak. Dia kata tidak, demi Allah saya tidak ada cakap apa-apa pun dengan khalifah. Hanya kan doa yang saya ajar kamu tu pernah diajar oleh Rasulullah SAW kepada satu orang buta. Begini kisahnya. So, Wahabi bercakap tentang tawasul tanpa ada dalil. Hanya mengikut ta'assub kepada Imam Ibn Taymiyah semata-mata. Kita tidak mahu ta'assub kepada tokoh demikian. Kita nak istiqamah dengan ajaran Nabi SAW. Tawasul ini sebahagian daripada syariat Islam. Sebab itulah kita katakan daripada satu sudut Wahabi ini batiniyah. Sebab dia merosakkan syariat atas nama hakikat. Hakikat semuanya Allah beri. Tapi semuanya Allah beri tidak merosakkan tawasul.
Tawasul itu hanya syariat. Berdoa salah satu teknik berdoa, bukan wajib tawasul. Hanya harus atau sebahagiannya kata sunat. Tapi Wahabi kata haram atau sebahagiannya kata syirik. Itu tidak ada dalil. Saya harap itu menjelaskan tentang soalan tentang tawasul tadi. Ustaz, bagi kelompok Wahabi ni, sistem penghujahan mereka tu sebenarnya agak mudah. Quran, hadis dipetik, diuraikan begitu, sedangkan kalau di sisi kita pula ada syarah para alim ulama, ada sir terhadap hadis dan ada syarah terhadap hadis tu. Jadi dengan keadaan yang begini, Ustaz, dengan keadaan yang begini, dia boleh kita sebut bila di ketengah khalayak, kita dapat tengok yang lebihnya buah tu akan berlaku, kefahaman yang mudah dalam twist yang nak dilakukan tu akan berada pada pihak di belah sana, Ustaz. Macam mana pandangan Ustaz? Pandangan saya itu tak penting lah ya. Yang penting kita nak lihat panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka kata kita Quran dan Sunnah, kita setuju. Kita umat Islam ni berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana cara kita memahami Quran dan Sunnah itu? Hendaklah kita mengambil panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah memberi amaran, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkata-kata tentang Quran semata-mata dengan akal fikiran pendapat dia sahaja, maka sediakan tempat duduk daripada api neraka. Memahami Quran dan hadis tidak boleh melalui akal semata-mata. Baca satu ayat, saya faham begini, saya rasa begini. Tak boleh. Bahkan kalau kita lihat dalam kefahaman hadis, Nabi SAW memberi amaran atau memberi peringatan. Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazihu anil ibad. Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu dengan cara Allah sentap tarik daripada hamba-hamba, tidak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan cabut ilmu dengan cara Allah matikan ulama. Jadi kalaulah ilmu ini, agama ini tak perlu kepada ulama, tidak akan ilmu tercabut semata-mata kerana ulama mati. Quran dan hadis kan masih ada. Sepatutnya ilmu tercabut dengan terangkatnya Quran dan hadis. Ini Quran dan hadis masih intact, tapi ilmu sudah terangkat. Maknanya pintu untuk faham Quran dan hadis itu adalah ulama. Hatta lam yubqi aliman ittakhadhan nasa ru'usan juhala. Bila Allah tidak lagi meninggalkan satu orang alim, maka manusia pun ambillah orang jahil sebagai ketua. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'aftau, lalu mereka tak segan keluar fatwa. Kan sekarang ada pilot keluar fatwa, tukang masak keluar fatwa, artis baru hijrah keluar fatwa. Fa'aftau, fadhallu wa'adhallu. Lalu dengan itu mereka sesat dan menyesatkan. Jadi jelas cara Wahabi itu memang menarik kepada nafsu. Saya baru hijrah, saya dulu menyanyi, saya dulu maksiat, tiba-tiba saya berhijrah, tiba-tiba dengan manhaj Wahabi saya boleh baca Quran, berfatwa begitu begini. Itu kan seronok dengan nafsu. Tapi kalau dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, saya nak kena mengaji dari bawah, saya nak kena pandang diri saya ni jahil, saya nak merasa diri saya hina, kan tak seronok. Sebab itu saya secara pribadilah, tak tahulah yang hakikat saya tidak tahu. Bila saya menonton rancangan Maulid anjuran Ar-Ri'ayah membabitkan Habib Najmuddin hafizahullah dan juga artis yang baru berhijrah iaitu saudara Syuaib dan saudara Nabil, saya rasa hina diri sebab saya nampak dua orang ni, mereka ni tawaduk. Bila mereka berhijrah, mereka rasa mereka tak ada ilmu, mereka merasa mereka ketinggalan, mereka rasa alangkah eloknya satu masa apa yang mereka hilang ni diganti oleh anak-anak mereka jadi ulama. Saya dengar saudara Nabi cakap, saya pun rasa macam nak menangis. Anak kita ustaz belum tentu jadi ustaz. Tapi orang yang dulunya artis, dia mahu anak dia jadi ulama. Jadi ini yang tak ada pada orang yang bila dia berhijrah, dia pergi kepada manhaj Wahabi, kita sendiri mungkin menghadapi dia jadi keras, orang semua salah, kamu ni sesat, kamu ni taksub mazhab. Tengok akhlak mereka itu pun sudah rosak. Jadi memang nafsu suka benda macam itu. Tak perlu kita nak mengaji susah-susah, hanya kan kita baca dan kita tafsir sendiri, itu nafsu suka. Tapi kita berpeganglah kepada sunnah Rasulullah SAW, iaitu memahami agama melalui kefahaman para ulama. Ustaz, okay. Daripada awal huraian yang Ustaz bagi tu sebenarnya kita dapat tengok susunan dan kita tengok penhujahan yang sangat jitu lah. Cuma nak tanya berkenaan dengan pandangan Ustaz sekarang ni, Ustaz tengok dalam banyak institusi pendidikan, universiti,
dan juga kita dapat tengok sebahagian posisi-posisi penting daripada sudut ini. Kita dapat melihat bahawa dah berlaku Ghazwatul Fikriyah dekat sana. Cumanya Ustaz, minta pandangan Ustaz, yang pertamanya, apa sepanjang pengalaman Ustaz, apa agaknya nasib pejuang-pejuang ataupun pemaham pengajar-pengajar dan juga penggerak-penggerak akidah Ahli Sunnah wal Jemaah ini seteruk manakah ada Ustaz, dan apa yang kami ni, majoriti ni banyak legasi baru-baru ni Ustaz, yang kami boleh lakukan setidak-tidaknya Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, wallahu alam, untuk kita move forward benda yang dah berlaku tu kita dah tak boleh nak konstan lah tak boleh nak rewind balik. Sebab apa yang berlaku adalah kita kurang cermat dalam menghantar pelajar-pelajar kita ke luar negara tanpa kita melihat kepada fikrah. Bahkan satu masa dahulu guru saya almarhum Tuan Guru Haji Mat Saman Kati rahimahullah taala, beliau pernah bagi cadangan nak hantar ke luar negara, ke Madinah dan sebagainya, boleh, tapi bagi kursus dahulu. Kursus sebelum pergi, pemantapan supaya jelas, dan kursus lepas balik, kukut terpengaruh boleh diperbetulkan balik. Tapi itu dipandang dingin oleh pihak yang berkenaan, asal dah bagi beasiswa, asal apa dapat kemudahan, dah hantar kosong begitu saja. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah natijah daripada kecuaian kita yang dahulu. Maka apa yang kita boleh lakukan sekarang adalah kita perbetulkanlah. Maknanya pastikan nak hantar belajar di mana, betul-betul tempat yang belajar tu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kemudian kita sendiri perlu permantapkan keilmuan kita. Saya secara jujur, secara peribadi, kalau saya boleh rewind masa, saya nak lebih luangkan masa saya tu untuk menuntut ilmu, belajar kitab-kitab yang penting, sebab saya rasa handicap. Kadang kita tahulah tapi tak begitu mendalam. Kita kadang-kadang lupa nak quote atau tak tahu nak quote daripada kitab mana. Kita tahu benda tu betul. Kadang-kadang jadi yang itulah yang mana generasi muda boleh bersungguh-sungguh dapatkan senarai guru-guru, kitab-kitab yang perlu kita belajar, dan itu kita menjadi benteng. Nak hilangkan tak boleh. Sebab cabaran ni memang ada. Bila Nabi SAW bagi tahu sataftariqu ummati ila salah wa sab'ina firqah. Takkanlah apa yang Nabi SAW bagi tahu tak berlaku. Mana perpecahan kepada 73 itu pasti berlaku. So kita bukan dalam rangka nak menghapuskan perpecahan. Kita hanya menjalankan perintah Allah supaya kita menerangkan kebenaran, menyuruh kepada perpaduan. Adapun kalau masih ada orang yang berpegang dengan kebatilan, itu luar daripada kemampuan kita. Kalau masih berlaku perpecahan, itu memang sudah ada dalam susunan atur Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita buat peranan kita usaha yang terbaik, iaitu kalau mereka serang pun kita terang, insya-Allah. Ustaz, ada sebahagian Wahabi yang mungkin istilah dia dia dah prepare untuk debate. Istilah makanul adami ataupun istilah yang kita sebut jarang sebenarnya timbul. Kadang-kadang istilah dia Allah tu duduk kat arasy. Macam mana duduk Allah tu terserahlah. Kadang-kadang macam itu Ustaz. Dia dah bawa kita kepada satu cara pemikiran, lepas itu baru dia nak tanzih. Tapi dia dah bawa kita dulu dah. Jadi kat situ jadi keliru banyak Ustaz. Macam mana Ustaz? Ya, memang nature fahaman-fahaman yang keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia nature-nya adalah mengelirukan. Bukan kata Wahabi sahaja, fahaman Syiah juga sama, fahaman Mu'tazilah juga sama, Jabariyah, Qadariyah juga sama. Dia akan membawa kepada kekeliruan dan percanggahan. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu bukan daripada Allah Taala, nescaya mereka akan dapati percanggahan yang banyak. Jadi Wahabi mengelirukan itu memang logik saja. Kerana pegangan mereka itu luar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka kata mereka menolak falsafah. Maknanya mereka menolak kajian sifat 20. Kerana mereka menuduh kajian sifat 20 ini adalah ilmu falsafah Yunani. Padahal kalau kita memang betul-betul mengaji sifat 20, dalil nakli dan aklinya kedua-duanya Quran Sunnah sumbernya. Jadi semata-mata orang falsafah Yunani guna akal, bukan berarti orang Islam tak boleh guna akal. Itu kan tak logik. Kerana guna akal ini memang sifat manusia. Islam atau bukan Islam, mereka guna akal. Cuma ada yang salah guna, ada yang betul guna. Jadi yang betul guna itu biasanya terpadu dengan Quran dan hadis. Sedangkan Wahabi dalam keadaan dikata menolak falsafah, al-makanul adami itu falsafah yang batil. Mana ada dalam Quran hadis al-makanul adami? Itu bid'ah. Tidak pernah Nabi SAW mengajar sahabat al-makanul adami. Itu jelas-jelas bid'ah. Itu falsafah yang batil. Kerana al-makan adalah tempat.
tempat tapi tak ada. Mereka cuba nak justify juga Allah Ta'ala tu atas arash. Jadi kita kata Allah Ta'ala tidak bertempat. Kalau tempat itu makhluk. Itu mulalah direka. Al-makanul adami. Tempat tapi tak ada. Itu kan falsafah cacar marbah. Kalau berbeza dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau memang betul-betul master falsafah ini, termasuk falsafah yang batil, kemudian beliau runtuhkan. Jadi runtuhnya falsafah itu dengan kehebatan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia masterkan dulu ilmu falsafah itu, lalu dia perjelaskan ini kebatilan falsafah, ini kebatilan falsafah. Sedangkan Imam Ibn Taymiyah dengan Al-Makanul Adaminya itu falsafah yang cacar marbah. Ma'al ihtiram lah dengan kita menghormati keilmuan Al-Imam Ibn Taymiyah, bukan orang jahil, beliau ulama, tapi dalam banyak perkara beliau keliru, makanya ditolak oleh ulama-ulama sezaman dengan beliau. Jadi kita bukan nak bicara diri pribadi beliau, kita serah pada Allah Ta'ala, tapi kita nak membicara fatwa-fatwa beliau yang mengelirukan ini supaya dijauhi. Jadi pelik orang yang kononnya menolak sifat 20 atas alasan itu falsafah, tiba-tiba berpegang dengan Al-Makanul Adami, itu memang falsampah terus. Bukan lagi falsafah, itu sampah. Mana ada Al-Makanul Adami? Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Jelas, dan sebenarnya dalam tempoh sebenarnya kurang lebih 2 jam Ustaz Engku berikan perbahasan ni, kita rasa, khususnya kalau saya dan semua kawan-kawan lah, khususnya saya lah, kita memang rasa banyak lagi angle-angle yang kita kena padatkan dengan hujah untuk diri kita sendiri, sebab kita dapat tengok macam mana kalau Ustaz Engku berpindah daripada satu hujah ke hujah yang lain tu, masya-Allah tabarakallah, sangat padat dan pantas. Jadi Ustaz, nak minta sedikit di penghujung ni, Ustaz, seminar Aqidah Sahih ni sebenarnya adalah batch yang kedua. Dulu kita ada buat yang pertama, Ustaz. Jadi kita nak minta sikit nasihat daripada Ustaz dan juga kesimpulan lah kepada kita semua ni, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik. Pertama saya boleh tahu audiens siapa audiens pelajar-pelajar ke? Audience okey, kepada semua peserta boleh bagi tahu sikit, kalau ada bagi tahu umur boleh bagi tahu umur, insya-Allah. Tapi basically Ustaz, audience kita ni ada di kalangan mereka ni yang dia masuk sekali kursus asas rawatan Islam, lebih kepada awam Ustaz. Ada juga para ustaz yang masuk, tapi kita boleh kat sini kita tackle sebenarnya ada yang bukan Islamic studies lah Ustaz. Range umur lebih kurang. Range umur kita ada sekitar 20 sampai 40 Ustaz. Baik. 20 Kalau begitu, sebagai kata-kata penutup, kita dapati ilmu ini sebenarnya adalah pewarisan para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris kepada para nabi, jelas bukan mewarisi harta, bukan mewarisi dinar, bukan mewarisi dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Maka nak tak nak kita juga terpaksa mewariskan. Jadi saya secara pribadi, saya tidak berminat kepada sebarang pujian-pujian Ustaz Engku, kemas hujahnya. Bagi saya itu tak ke mana, sebab tak berapa hari pun saya akan mati. Dan pujian-pujian ini tidak akan membawa satu kebaikan pun kepada saya di alam kubur sana, di alam yang satu lagi. Hanya kanalah ikhlas, amal soleh itu yang diharapkan. Maka perjuangan ini perlu disambung. Saya pun mungkin tak akan mampu lagi untuk selalu sangat ke sana kemari. Saya sudah beritahu pada kawan-kawan yang jemput saya untuk travel. Saya kata kita kena fikir long term. Kita kena fikir untuk melahirkan generasi pelapis. So saya lebih berminat buat masa ini misalnya untuk train the trainer. Untuk ambil satu kumpulan yang kecil, kita latih mereka, kita beri pengisian. Mungkin bukan saya seorang. Sebab yang dilakukan hari ini bagus. Sebelah pagi saya percaya ada orang lain bagi pengisian, mungkin sebelah petang saya dan mungkin besok orang lain. Sebab kita perlu pada generasi muda ini, mereka yang akan jadi penyambung ilmu, menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah. Yang ada sekarang, mereka tidak akan selama-lamanya ada dan tidak akan selama-lamanya kuat dan sihat. Pasti akan tiba masa dan ketika mereka terpaksa berundur daripada pentas, terpaksa fokus kepada perkara yang lain. Maka pesanan saya, sama-samalah kita yang berada pada hari ini, berazam untuk kita itu menjadi sebab kebaikan sebagaimana yang digalakkan oleh Nabi SAW sendiri, bahawa kamu itu menjadi sebab hidayah kepada satu orang yang lain lebih baik daripada unta merah, iaitu gambaran betapa besarnya kita itu menjadi sebab hidayah kepada orang yang lain. Saya mohon maaf atas kesilapan. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Sengku ini. Jadi mudah-mudahan sebenarnya kalau ikut kita sebenarnya tak sempat nak habiskan semua tadi. Kita dapat tengok persediaan tadi Ustaz kan. Cumanya yalah, saya pun sebenarnya personally ada banyak benda yang nak tanya kepada Ustaz, tapi masa dah sangat mencermui kita. Jadi barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sengku dan kepada semua para pelajar, para peserta. InsyaAllah, Ustaz, insyaAllah kalau kita akan ada seminar seterusnya, harap Ustaz sudi bersama kami insyaAllah ni. Dan Masya Allah, bila ada buat lagi, itu kita akan bincangkan kemudian insyaAllah. Dan semua di chat ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Jadi saya rasa cukup sampai di sini sahaja. Marilah kita sama-sama menutup majlis kita dengan surah Al-Asr insya-Allah. Wow. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi terima kasih kepada semua. Terima kasih Ustazku. Nanti apa kita WhatsApp insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.